sejahtera dan juga selamat petang. Okey, kita sambung untuk database yang seterusnya. Kita ada 6 lagi database yang untuk kita bincang untuk petang ni, iaitu Taylor and Francis, kita ada Springer, kita ada Emerald, Inner Science, Sage dengan Willy. Kita ada 6 lagi top publisher untuk kita mendapatkan artikel secara habis-habisan lah, especially dekat top publisher dengan top database. Okay, kita pernah selesai 4 database utama yang mungkin baru join sesi petang ni. Sesi pagi tadi kita dah selesai untuk Web of Science punya database, Scopus, Scopus termasuk dengan Simago. Kemudian kita dah selesai untuk ERA dan juga yang Malaysia punya database iaitu MySite. Dan kita dah selesai satu publisher iaitu antara yang terbaik lah iaitu Sign Direct, dan kita akan sambung lagi 6 publisher terbaik untuk sesi petang ni. Okay, kita mulakan dengan database platform website untuk Taylor and Francis. Okay, yang ni kalau kita tengok sejarah latar belakang dia sedikit, dia dah publish banyak lah 2,700 high quality peer review journal. Maksudnya journal ada banyak kat tu. Under imprint include, inilah dia punya cabang-cabang dia, Dove Medical Press, Kogan. Kalau you masih ingat tadi pagi tadi kita try untuk kita explore dekat Web of Science, kita pakai Kogan, Routledge and Taylor and Francis. So banyak lah Okay, kita pergi dekat link dia, taylorandfrancis.com journal. Okay, dia punya kat sini ada lebih kurang 4 juta lah artikel, banyak lah sekali artikel. So antara bidang-bidang yang ada dalam Taylor and Francis ni, dia ada banyak kat sini, ada areas, kalau ikut abjad lah area study, art, behavior science, bioscience, built environment, communications, study, computer science, development, science, economic, finance, business, industry, education, engineering and technology, environment and agriculture, environment and sustainability, food science and technology, geography, health and social care, humanities, information science, language and literature, law, mathematics and statistics, medicine, dentistry, nursing and allied health, museum and heritage study, physical science, politics, international relations, social science, sport, leisure, tourism, hospitality and event and urban study. So banyaklah. So almost semua bidang ada dalam ni. Secara total ada 30 bidang subjek yang sesuai, dan kita boleh dapatkan artikel. Malah kalau kita berhajat untuk submit kita punya artikel jurnal dan terbit dalam Taylor and Francis pun ada 30 bidang lah. Okey, kita sambung. So yang ni kita nak tengok sekarang adalah jurnal. Okey, ramai sahabat-sahabat kita keluar masuk ni. Mungkin line pun tak berapa nak okey. Okey, kita nak explore jurnal lah. Jurnal dekat Taylor and Francis ni. Okey, ni dia punya link www.ta, ni ada Taylor lah, Taylor and font line ni. Maksudnya nak dapatkan Taylor and Francis online.com. Okey. Okey, kita nak explore advanced search. Kita boleh juga search macam biasa, masukkan you punya keywords, author, DOI, OCID contohnya. Tapi kita boleh juga menggunakan pencarian artikel secara serentak dengan masukkan lebih daripada satu keyword secara serentak dengan menggunakan advanced search. So kita klik advanced search. Untuk Taylor ada 2 jenis. Untuk kita gunakan advanced search, sama ada gunakan citation search ataupun kita guna search biasa dia lah. Okay, kita ada citation search dengan article search. Okay, kalau article search biasanya yang tu yang kita akan tengok. Lepas tu kita ada citation search. Okay, kita pergi citation search. Yang pertama kita pergi citation search dulu. Okay, untuk citation search ada limitasi sikit. Kerana kita kena tahu dia punya volume, issue dengan start page lagi. Kena dapat detail lah pula. Kat sini baru kita boleh buat citation search. Okey, contoh kat sini lah. Kita kena letak kat sini nama jurnal. So International Journal of Sustainable Engineering contohnya. So kita nak ambil tahun bila, volume berapa, number berapa. Jadi limitation lah kat sini. Kalau kita ada data yang spesifik, kita katalah kita nak dapatkan full text. Kita tahu jurnal ni dekat jurnal mana. So kita tahu tahun bila, kita tahu volume berapa, number berapa, kita boleh gunakan citation search. Tapi kalau tanya saya, citation search ni kurang popular lah. Kerana kita selaku researcher ataupun student PhD dan master, bila kita nak cari bahan, kita akan guna article search, bukan citation search. Okay, kita try kat sini. Andaikan sinilah kita dah
masukkan nama jurnal, volume semua, klik citation search. Okey, kita pergilah dekat isu 2 tu. So ada banyak kat sini lah. Kalau kita berkenan dengan paper yang di atas tu, A Framework Sustainability Supply Selection with Transportation Criteria, klik PDF tu untuk dapatkan full text. Okey, tapi kita tak dapat full text kerana kita tak ada access kerana dia bukan adalah open access. Kita kena dapatkan get access melalui library. Okey, kita nak gunakan advanced search. Yang kategori yang seterusnya adalah menggunakan article search. Okey, untuk article search kat sini kita boleh masukkan lebih daripada satu keyword kerana kita gunakan advanced search. Di sini contoh yang digunakan adalah gunakan 2 keywords iaitu critical success factor dan juga sustainable manufacturing practice. Okey, kita nak control, kita nak filter by year. So kat sini kita nak tahun 2018 dan 2020. So berdasarkan 2 keywords ni pada tahun 2018 hingga 2020 iaitu 3 tahun di sini. So kita klik search. Okey, berdasarkan 2 keyword dan juga 3 kaun tu menemulah tak banyak kat sini. Mungkin kita punya keyword kita terlalu spesifik, hanya menemukan satu saja artikel iaitu critical success factor of sustainable management practice in Malaysia automotive industry. Kalau jadi macam ni, kita patah balik, kalau boleh betulkan kita punya keywords ni, mungkin kita kena longgarkan, mungkin critical success factor tak perlu masukkan, cuma masukkan sustainable management practice sahaja. Jadi kat situ kita akan membuka untuk mendapatkan artikel dengan sebanyak mungkin. Okey, tapi dalam contoh ni bila kita masukkan critical success factor dengan sustainable management practice, sebab kita pun dah lock 2018 hingga 2020, hanya menemukan satu artikel. So artikel ni kalau kita nak download, klik pada artikel ni. Okey, kita klik pada artikel ni. Okey, dia akan pergi ke satu paparan, ada abstract di situ. Okey, kita nak get access atau nak dapatkan full text. Tapi kita tak boleh nak access kerana jurnal ni perlukan access. Jadi dia bukanlah open access. Okey, ni jurnal dia lah. Kalau nak explore jurnal ni, International Journal of Sustainable Engineering, kita boleh klik. Okey. Inilah jurnal dia, International Journal of Sustainable Engineering. Kalau kita berminat untuk submit artikel di sini, kliklah submit dan artikel. Macam tadilah, kalau kita nak submit kat jurnal ni, kena register dulu, dapatkan login, kan? Dapatkan username dan password. Okey, macam biasalah kena register. Okey, bila kita dah register, kita boleh nak submit. Sebelum nak submit, kita tengok dulu instruction form ataupun author guideline. Sebab kita kena tengok dulu apa syarat-syarat kalau kita nak submit kat jurnal ni. Okey, ada kat situ kan instruction for authors, klik. So bacalah syarat-syarat dia. Okey, kalau semua dah lengkap, dah baca semua, okey, kita dah nak submit. Klik di bahagian authors. Okay, kita nak start submit lah. Sebelum submit, masukkan dulu maklumat seperti kita punya emails, okay, kita punya kepakaran dalam bidang apa. Okay. Dah masuk bahagian tu, kita completekan semua bahagian yang diperlukan. Okay, kemudian kita boleh submit dah. Alright. Oh, ada soalan dekat chat, tak perasan. University subscribe publisher yang ada platform sendiri dan ada yang university subscribe database, contoh Emerald. Boleh Dr. terangkan? Okay. Kalau universiti subscribe macam database Emerald tu, kita dah tahu lama dah lah, kan? Macam kita nak bincang ni. So subscribe ScienceDirect ke, kan? Teller ke, kan? Springer ke, Emerald ke, Indian Science Actually. Kita tahu, maksudnya kan universiti kena langgan jurnal tu sebab kita tahu itu adalah top publisher. Okay, yang atas tu universiti subscribe publisher yang ada platform sendiri. Jadi ada yang universiti langgan juga platform sendiri. Tetapi kat sini bukanlah saya nak finalize ataupun saya jawab ni dengan tepat. Ini adalah bergantung pada pengurusan satu-satu universiti. Okay, isu yang paling besar adalah isu bajet. So bajet yang besar telah digunakan untuk dapatkan top publisher ScienceDirect. So beli data, okay, sebelum tu beli database Scopus, beli database Web of Science, beli pula ScienceDirect, beli pula Teller, Springer, Emerald, InDesign, Sage VD. Itu dah melibatkan jutaan ringgit, bukan jutaan sikit-sikit, jutaan yang banyak, jutaan banyak ringgit. Jadi untuk merancakkan database yang ada dekat library, kadang-kadang library beli juga, tu kemampuan kewangan masing-masing lah. Kadang-kadang library belilah yang kata yang murah sikit, contohnya AppCohost. AppCohost murah sangat. Jadi murah sangat bila kita compare dengan Emerald, AppCohost tu murah. Jadi belilah AppCohost, belilah ProQuest untuk dapatkan tesis juga. Jadi ada juga orang kata database tertentu yang mungkin sesuai dengan universiti itu. Kalau macam di UPSI mungkin ada database yang khusus untuk pendidikan. Kalau dekat UTM mungkin ada database yang khusus untuk teknologi. Kalau tanya saya tak ada masalah. Itu
setelah melalui beberapa mesyuarat dan juga pertimbangan dari segi kemampuan bajet, jadi mungkin universiti juga akan melangkan orang kata database lain yang turut memberi manfaat kepada pelajar dan juga pensyarah. Kalau tanya saya, itu ikut kemampuan universiti. Kalau universiti nak keluarkan platform tu because of dia ada bajet. And okay, kita kat Malaysia ni bajet besar. Sampai Australia pernah menyebut kita banyak sangat peruntukan bajet untuk resources ni, tapi sebenarnya dia tak dapat fully utilize. Dia compare lah, sebab Australia tak spend a lot of money, tapi dia boleh utilizekan semua database online ni kepada semua universiti. Sebab universiti tak langgan semua. So dia tahulah kalau macam USI kena lebihkan education. Dia tak payahlah invest untuk teknologi. Kalau teknologi, dia adalah universiti teknologi Malaysia. Jadi kalau staff atau pelajar UPSI perlukan artikel daripada bidang engineering atau teknologi, boleh melalui kaedah berhubung dengan UTM. Jadi UTM pula kalau nak dapatkan artikel jenis pendidikan, dia boleh berhubung dengan UPSI. Okey, itulah soalan Saliza. Isu-isu tentang apa yang dia subscribe tu isu pasal duit lah. Dan keputusan tu keputusan bukan keputusan dia sendiri, keputusan bersamalah, hasil daripada mesyuarat antara top management yang terlibat dalam universiti lah. Okey. Alright. Ada soalan berkaitan dengan Taylor ni? Jadi kat Taylor ni ada sikit yang berbeza, sikit yang awal-awal tadi dia berbeza dengan kita dah cuba buat dekat SignDirect adalah dekat bahagian depan ni. Dia ada dua tempat untuk buat search. Yang pertama adalah article search, yang kedua adalah citation search. Cuma citation search tu kurang popular lah kita selaku researcher kerana di situ perlukan nama jurnal, perlukan volume dia, isu berapa, nombor berapa. Jadi kadang-kadang kita sekarang tak tahu. Sekarang ni kita sedang meneroka. Kalau sedang meneroka, kita gunakanlah advanced search, article search. Macam saya tunjuk dalam slide ni, boleh gunakan 2 keywords atau 3 keyword. Tapi kita kena ingat, dengan lagi banyak kita meletakkan keyword secara serentak, dengan dikawal pula dengan tahun yang terlalu singkat, macam kes ni 3 tahun, akan menemukan artikel yang tak banyak lah. Jadi kalau kita hajat untuk dapatkan artikel yang banyak, kadang-kadang kita kena longgarkan keywords dan longgarkan tahun kita lah. Supaya kita menemukan banyak lagi artikel. Okay, kita dah selesai Taylor. Okay, Taylor and Francis, saya rasa antara kalau ikut latar belakang tadi, dia punya penubuhan dia lama lah. Kita belum merdeka lagi, Taylor ni dah wujud dah. Dan Taylor dia ada banyak subsidiaries dia. Okay, buat pengetahuan semua, ni pun tak ada dalam slide saya, Taylor and Francis dah keluarkan satu orang kata finder dia. Okay, dah keluarkan finder dia. Dulu yang keluarkan finder ni SignDirect, Willy, Springer. Taylor pun dah keluarkan dia punya finder untuk Taylor. Jadi kalau kita gunakan platform untuk dekat Taylor tu, masukkan saja abstract, dia boleh cadangkan kat mana jurnal yang kita boleh submit. Itu kelebihan yang ada dalam Taylor lah. Jadi biasanya kita akan bincang tu nanti di cohort yang terakhir, sebab cohort yang terakhir kita kalau ikut syllabus kita akan berbincangkan bagaimana untuk pindah daripada tesis menjadi artikel. Jadi kat situ nanti kita boleh select lah kalau kita nak submit artikel. Jadi saya akan kongsikan 4 platform daripada SignDirect, Emeralds, kemudian ada Willy dan terbaru adalah Taylor. Taylor pun dah baru buat. Saya ingat dalam selang 2 minggu ke 3 minggu baru Emerald ada memperkenalkan satu, nama dia Taylor Find Journal. Jadi kita boleh find journals dekat Taylor lah. Jadi dengan ada database, kalau contohlah kita ada abstract. Kalau you ada abstract ataupun abstract partial lah sementara, kita boleh gunakan Taylor Find tu untuk matchkan berdasarkan abstract ni, di mana jurnal yang kita boleh hantar artikel ataupun dia findkan inilah artikel-artikel yang perlu kita baca. Itu namanya find dan juga suggest journal. Okay, next. Yang ketiga, kita boleh bincang berkaitan dengan Emerald. Okay, Emerald disebut-sebutkan tadi Emerald kan. Jadi Emerald yang ketiga. Okay, Emerald ni pelan. Dia antara yang baru juga dalam konsep database ni. Dia bermula pada 70-an, 70-80-an. Jadi dia bukanlah yang bermula pada 1940, 1950, 1960. So Emerald agak lewat. Dia panggil junior jugalah. Kalau compare dengan Taylor, compare dengan Springer, Emerald masih lagi junior. Okay, Emerald Publisher was founded in 1967 to champion new idea that will advance the research and practice of business and management. Okay,
Jadi today we continue to the nature fresh thinking applied. So banyak dalam bidang health, bidang social care, education, engineering. So portfolio dia lebih kurang ada 300 journal, more than 2,500 books and over 1,500 teaching case. Yeah. Okay, ini dia punya link www.emeraldgrouppublishing.com. Okay, yang ni dia punya depan lah kan, paparan dia depan. Jadi kita memang nak explore untuk dapatkan artikel jurnal. Jadi kita klik jurnal. Okay, kita klik jurnal ni yang belah kiri atas tu. Okay, kemudian kita akan pilih e-journals sebab fokus kita adalah mendapatkan e-journals. Okay, klik e-journals. So dia ada banyak kat sini e-journal lah. Okay, ada macam yang untuk package e-journal premier, untuk back file premier, management e-journal portfolio, management web file portfolio, dan ada juga engineering computing technology e-journal portfolio. Okay, kita dah tengok ni. Kesuara dekat bawah tu ada e-journal kan. Okay. Okay, kat sini jurnal-jurnal yang kita panggil subjek besar lah kan. Kita ada bidang accounting, finance, economics, kita ada business, management and strategy, HR, learning and regulation study, kita ada information and knowledge management, marketing, operation, logistics and quality, property management and built environments, public policy, environmental management, tourism and hospitality management, education, engineering, health and social care, dan library information science. Ini bidang-bidang skop-skop utama atau skop besar dalam Emerald. Okay, kita nak buat advanced search. Okay, ini dia punya link www.emerald.com/insight/advanced search. Okay, yang ni dia punya paparan untuk buat advanced search. Jadi kita boleh juga register sebelum kita log in. Okay, kita dah selepas register, kita boleh klik advanced search. So bila kita ni contoh register kita dah selesai register semuanya. Okey, kita dah explore lah. Okey, dia akan keluar macam ni juga. Lebih kurang lah. Nak pakai yang tadi pun boleh, yang ni pun boleh. So klik advanced search. So kita nak buat advanced search di Emerald. Okey, dekat sini kalau kita tengok, saja saya letak kat sini adalah all. Kalau tengok sini performance improvement dengan healthcare, saya pakai 2 keywords dan saya nak tengok 5 tahunnya daripada 2016 hingga 2020, saya melibatkan all content. Jadi kat sini dia jadi banyak lah sebab saya pakai all, tak pakai and. Okey, dia dapat banyak kat sini lah kan. Okey, alright, dia dapat 3,000 lebih kurang. Okey, jadi saya cuba yang pertama ni lah linear healthcare, supply chain management, literature review in some issues. Saya cuba dapatkan PDF, okey, tapi kat sini kita tak boleh dapat akses kerana perlukan username dan password daripada universiti. So nampak saya spesifik kat sini 3,384 kalau kita gunakan all. Okey, ini kalau kita dah klik in paper ni memang tak dapatlah full access. Sebab kita memang orang kata kita kena dapatkan username dan password baru boleh kita akses. Okey, kat sini saya tukar N. Daripada tadi saya pakai all, saya pakai N. So lean healthcare and maksudnya melibatkan performance improvement and healthcare industry. So sama juga lot 2016 dengan 2020. Okey, nampak dekat sini tak banyak, cuma dapat dalam 780 je. Berbeza kalau guna O dengan N tadi. Kalau guna O tadi dapat 3,384. Kalau guna N cuma dapat 780. Okey, 780. Okey, kat sini kita nak cuba nak download artikel yang ni, the promotion of PM and lean in the healthcare sector main result. Kita klik kat sini atau klik PDF. So bila kita klik PDF kita tak dapat kerana artikel ni tidak dapat full text, boleh guna aksesori dari perpustakaan universiti ataupun pilihan lain. Okey, kat sini kita cuba juga nak control. Kat mana kita tambah? Kat tambah bawah sekali tu. So sama macam tadi lean healthcare, performance improvement, kita pakai 3 keywords. Kita lock 5 tahun 2016 dan 2020 dan kita nak pilih open access. Yang tu je yang beza, kita melibatkan open access. Jadi semua artikel yang kita jumpa nanti kita boleh download lah sebab dia ada kategori open access. Okey, kita jumpalah beberapa artikel kat sini. Kita jumpa 25 artikel yang berkaitan dengan 3 keyword tadi dan juga untuk open access. Jadi kalau kat sini kita download semua dapat full text. Okey, katalah kita nak minat paper yang atas tu, Lean Leadership Attribute, a Systematic Review on the Literature, klik PDF. Okey, bila kita klik PDF, kita dapatlah full text. Okey, sebab kita dah pilih untuk tadi open access. Okey, kita tambah satu lagi daripada 3 jadi 4. Lean healthcare, performance improvement, healthcare industry, tambah game manufacturing 5 tahun terkini dan kita pilih open access. Jadi bila pakai 4 keyword dapat cuma 8 sajalah. Lagi banyak keyword kita bagi lagi spesifik lah. So yang ni pun sama, healthcare system technology framework model and South Africa health sector, klik PDF. Klik PDF dapatlah full text.
Okey, ini nak try yang lain-lain juga bolehlah. Kalau kat sini healthcare ni tadi nak klik view summary and detail pun boleh, kan. So kita boleh juga nak download daripada DOI numbers. Okey. Okey, kita tahu jurnal ni adalah International Journal of Health Governance. Okey, kita nak hantar kat jurnal ni. Kita nak hantar jurnal kat International Journal of Health Governance ni, klik kat bawah ni, write for this journal. Okey. Kemudian klik pula submit to the journals. Okey, kemudian kita akan buat submission artikel lah. So nak submit artikel kena create account dulu. Sebab memang syarat mana-mana jurnal semua submit through system. So kena dapatkan account dulu. Okey, register lah dulu. Okey, masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, detail universiti juga. Okey, kemudian kita punya kepakaran dalam bidang apa. Dalam kes ni saya letak ada 6 kat sini. Continuous quality improvement, quality healthcare, management health service, management clinical, healthcare quality dengan emerging healthcare delivery. Okay, yang ni kena tengok kalau warna yang purple tu require tu memang kena letak lah. Okay, yang ni adalah platform untuk kita submit untuk kita punya Emerald. Klik login. Okay, this one International Journal of Health Governance. Okay, kita nak start new submission, begin submission, kita klik kat situ. So kita akan pergi pada authors resources. Jadi semua maklumat tu kena perlu ada lah. Okay. Alright, lepas tu kita klik dekat begin submission. Kita akan pilih lah jenis artikel apa. Kalau original artikel. Okay, lepas tu kita kena masukkan title, choose kategori. Lepas tu macam mana nak masukkan structure abstract. Kemudian kita punya design, methodology and approach. Okay, kemudian language lah. Okay, kalau kata tak lengkap memang tak boleh baca. Katalah kita klik next, save and continue. Selagi tak penuh kotak ni tak settle, kita tak boleh pergi next section lah. Kalau kita pergi pun dia akan keluar error macam ni. Okay, ada soalan untuk Emerald? Ada soalan untuk Emerald? Kita dah selesai petang ni untuk Taylor and juga Emerald. Motif dia sama, kita nak gunakan advanced search untuk cari artikel jurnal di Taylor dan juga dekat Emerald. So seterusnya, ini satu lagi yang kumpulan dengan Emerald. Maksudnya dia bukanlah senior tapi ialah kemunculan dia adalah juga seiring dengan top publisher yang kat sini ramai juga student-student yang daripada Malaysia kurang explore in the science. Okay. In the science antara jurnal-jurnal awal yang saya baca pada tahun 2022-2023 saya dah baca dah in the science ni. Okay, yang ni based pada Geneva, Switzerland. So dia ada publish approximately 428 peer review journal in fields, science, engineering and technology, management, public and business administration, environment, ecology, economy, sustainable development, computing, ICT, internet, web service. Okay. Ini dia punya link www.indescience.com. So ini dia punya depan. Inilah browse jurnal-jurnal subjek yang di cover: computing, economy, education, energy, healthcare, management, public policy, risk safety, science, engineering and technology, society, leisure and all subject. Okay. Okay, yang ni kita nak explore dia punya online. www.indescienceonline.com. Okay. Kat sini ada search biasa dan juga nak gunakan advanced search. Kita dah biasa guna advanced search, klik advanced search. Okay, klik ke advanced search. So, kita ada dua kat sini sama macam Taylor, dia ada dua search. Advanced search boleh guna. Advanced search adalah article search dan kemudian kita ada citation research. Okay, citation search ni jarang digunakan sebab kita kena masukkan nama jurnal, tahun, volume, issue dan page. Okay. Yang popular yang dilaksanakan search adalah menggunakan advanced search. Kita explore advanced search. So kat sini sama macam lain-lain, boleh masukkan lebih daripada satu keyword. Saya masukkan 3, sustainable management practice, automotive dengan Malaysia. Lepas tu saya klik search. Okey, lupa. Range yang kita letak kat bawah 2013 hingga 2020. 7 tahun tu. Okey, jadi kita tengok kat sini kita jumpa 174 artikel. 174 artikel, kita ada paper relationship between sustainable management practice, lean improvement and performance. Kita ada sustainable management practice sustaining lean improvement, critical success of the lean manufacturing practice, critical aspect of corporate social responsibility. Kalau tengok bidang ni macam bidang saya lah. Kalau kat sini dia screen pun yang paling tinggi banyak artikel adalah Hatullah Sihabidin Nurul Fazli ni. So saya kat sendiri untuk topik sustainable ni saya ada 10 artikel yang saya terbit dekat In The Science ni. Jadi inilah author-authors ni. Kalau Fauzi ni student saya lah
Yang Desa Auni Fatin ni pun student saya. Okey. Jadi saya dan student saya dalam bidang ni memang kita banyak publish dekat In The Science lah. Jadi kalau kita nak download, katalah saya bulat warna merah ni download, klikkan PDF. Okey, banyak universiti tak langgan In The Science. Jadi kita tak boleh nak access lah. Kalau kita boleh access, kita memang boleh print ataupun kita dapat download full text. Okey, kita boleh juga gunakan Boolean operator. Okey, kita gunakan sustainable management practice and performance. Manufacturing saja tak melibatkan services, kita kontrol 5 tahun lah. So kita klik search, jumpalah beberapa kat sini, 3 saja. Yang tiganya, satu daripada Nurul Fazil, satu lagi ada Sumit, yang satu lagi adalah Suresh. Okey, jadi kita katalah berminat untuk paper yang pertama tu, kita klik PDF. Still juga tak boleh nak access sebab universiti tak langgan jurnal ni ataupun publisher ni. Okey, kita juga boleh buat auto search. Kalau kita tahu, kalau kata saya search nama saya sendiri, Nurul Fazil bin Hamidin, jadi saya klik search. Bila klik sama search, adalah kat sini 13 artikel yang saya terbit dekat In The Science ni. Ini semualah artikel-artikel yang saya dapat terbit dekat In The Science. Okey, boleh select all. Kalau kita tahu universiti kita ada langgan In The Science ni, select all, kita boleh download secara serentak. Okey. Kalau macam ni lah, seronok saya. Kalau tengok kat sini, nama Fauzi sampailah ke bawah tu ni semua student saya. Kan? Okey, ada 13 paper semuanya. Okey, kalau tengok jurnal, paling banyak In The Science yang saya hantar dekat International Journal of Business ada 4, International Journal of Critical Accounting 2, International Journal of Quality and Innovation ada 2, Review on Entrepreneurship Management and Sustainable Development ada 2, International Journal of Business Innovation and Research 1. Ini dari segi total 13 sudah datang dekat sini lah. Okay, citation research macam saya sebutkan tadi, kita kena ada nama jurnal, kena ada year, volume, issue dan page. Macam inilah, kita type International Journal of Business Excellence 2000, lepas tu ada page, issue, page. Okay, kita akan pergi kepada jurnal tu lah. Kita boleh klik dekat International Journal of Business Excellence. Okay, kita boleh tengok belah kanan tu ada most citation article dengan most read article. Okay, kat sini kita pilih yang untuk jurnal International Journal of Business Excellence. Kita klik volume yang terbaru. So kita jumpa satu artikel ni, Quality Management and Business Excellence Study for Islamic Culture Perspective, a Literature Review. Saya nak klik PDF. Okey, kita tak dapat juga access kerana jurnal ni perlukan access baru boleh dapatkan dia punya full text. Okey, kalau kita nak submit artikel dekat In The Science, so ada platform yang belah kanan sekali, In The Science Submission. Okey. So In The Science Submission tu, yang pertama kita kena download dulu submission guideline for authors. Okey, kemudian kita register author, login juga kena register. Sebelum kita nak submit, kita kena register. Okey, kita nak dapatkan username dan password, kemudian kita buat author registration. Okey, author registration ada kat sini, minta title, first name, last name, email, OCID, and select journals, username, password dan juga password again. Okey, kita dah masukkan kita punya username dan password, kemudian kita nak submit artikel, kita klik authors dulu. Jadi kat authors tu ada proses submission, klik submit. So kena lengkapkan 5 step semuanya. Adalah proses step 1 choose journal, step 2 title authors, step 3 upload file, step 4 propose for expert, step 5 adalah confirm and check out. Okay. Okay, ini dan lain. Notes for editor jika ada, lepas tu kita save continue. Okay, you must make sure all the submission checklist is satisfied because continue. Ini sikit lah. Jika maklumat tidak lengkap, notis dia akan keluar seperti ini. Jadi make sure kita kena key in, maklumat kena lengkap lah. Okay, kita nak masuk Sage. Jadi kita dah selesai Taylor, kita dah selesai Emerald, kita nak pergi pada Sage pula. Okay, ada soalan setakat ni? Untuk Sage pula, okay, Sage ni kira otai jugalah kan. Dia bukan otai dekat jurnal juga, otai dekat buku. Jadi banyak-banyak buku-buku research methodology, buku analisis pun daripada publisher Sage. Ada soalan setakat ni? Sebelum saya sambung untuk Sage. Okay, Sage ni logo dia. Ni macam kita quite familiar lah logo Sage ni. Okay, Sage published informally. Sage, publication independent publishing company found in 1965 in New York. Okay, published more than 1,000 journal and more than 800 books. Banyaklah kan, bidang humanities, social science, science, technology and medicine. Okay, dia punya link website journalsagepub.com. Okay, kita nak gunakan advanced search, klik advanced search. Okay, bila kita guna advanced search, kita boleh type dekat sini lah.
beberapa keyword. Kalau keyword kat situ kau tak cukup, klik button plus. Okey, ini contoh template awal dalam search journal. Okay, kita nak explore. Jadi kat sini saya guna boolean operator, saya guna lean and performance, manufacturing and not services lah. Okay, dekat sini dikawal oleh 4 tahun, 5 tahun 2016 hingga 2020. Okay, dapatlah beberapa artikel, dapat 14 artikel. Jadi saya berminat dengan paper yang pertama tu, Sustainable Manufacturing, Exploring Antecedent Influence and Total Productive Maintenance and Lean Manufacturing. So ada gambar mangga terbuka, maksudnya boleh open access. So bila boleh open access, klik je PDF, kita akan dapat full text. Kita akan dapat full text lah kat sini. To download PDF. So kita dapatlah full text. Kalau journal macam ni, dia adalah full text lah. Kita dah full text. Okay. Okay, artikel submission. Sama juga, nak hantar kat Sage pun boleh. Klik dekat muka surat depan tu, submit now. So bila submit now tu, kita akan klik pula kat submission site. Jadi kita akan create pula account kita. Kalau nak hantar journal memang kena ada account number dulu. So createkan account sebelum kita submit. Jadi masukkan maklumat tentang kita punya first name, middle name, last name, degree, primary email address, and semua ada secondary emails, semua kena masukkan. Okay, kemudian kita dah settle create account. Okay, banyak juga bahagian yang perlu create account lah. Untuk identify kat kita dalam bidang apa. Lepas tu kita kena tick dan sebagainya. Okay, kita dah create an account. Okay, jadi kita boleh juga klik authors. Okay, ataupun kalau tak faham lagi, mesti klik kat FAQ dengan juga user guideline. Klik authors. So ini adalah contoh-contoh FAQ. Okay, kita nak submit, klik authors, lepas tu begin submission. Okay, kita settlekan dulu yang pertama adalah type, title and abstract. Jadi kita tengoklah kita ni kategori artikel yang mana. Kalau ada data, research artikel. Kalau tak ada data, artikel bentuk review. Okay, yang ni paparan dia. Kena masukkan title, abstract, semua bahagian. Make sure kena settle. Kalau tidak, tak boleh nak submit. Kalau submit, dia keluar error lah. Okay, make sure semua ni kena tahu. Okay, kemudian kita tak complete dan incomplete. Sebab tu dia keluarkan warning macam ni. So kita kena submit. Setiap bahagian muka surat tu dah terjawab. Okay, baru kita boleh pergi next section. Okay, citation search. Citation search sama macam tadilah, Emerald dengan Taylor. Kita kena kena tahu nama jurnal dulu dan kita kena tahu volume berapa dan page berapa. Okay, contohnya kat sini kita nak pergi advance in mechanical engineering, tahun yang terbaru 2020. So kita akan jumpa satu artikel jurnal iaitu Quantile Based Methodology Efficiency Determine Model Response at a Boundaries Probability. Klik gambar PDF tu. So kita boleh dapat juga full text. Okay, alright. Itu yang stage. Ada soalan? Saya macam laju je kat sini. Kalau ada soalan beritahu terus kan, sebab kita dah banyak dah. Kita dah selesai Sign Direct, kita dah selesai dekat Emerald, kita dah selesai dekat Sage, kita sudah Taylor and Franchise juga. So kita nak masuk yang seterusnya adalah yang Springer. Okay, lupa nak sebut. InDesign pun dah selesai tadi kan. Okay, macam mana kita nak tahu DB tu apa? Boleh jelaskan DB ni? Apa maksud DB? Database. Okay, macam mana kita nak tahu database mana yang sesuai untuk hantar paper kita? Okay, macam ni. Okay, yang tu saya tak cover. Kalau sempat nanti saya cover. Cuma yang slide tu saya tak cover semualah. Jadi kalau Wan nak tahu nanti kalau kesempatan, sebab tu tak masuk dalam kita hari ni. Sebenarnya kita ada satu lagi platform. Kalau kita nak hantar paper kita kena gunakan Sign Direct Finder. Kita boleh gunakan Willy Finder. Kita boleh gunakan Springer Suggester. Dan kita ada satu lagi adalah nama dia adalah kita boleh hantar dengan menggunakan Taylor punya Finder. Satu lagi adalah Web of Science Matcher. So ada 5 platform website kalau kita nak tahu ke mana kita nak hantar artikel jurnal. Okey, yang pertama dengan memasukkan abstract, kemudian dia akan matchkan daripada abstract kita ke mana jurnal yang patut kita submit. Itu nombor 1 Wan. Nombor 2, hari ini kita gunakan advanced search. Okey, niat kita guna advanced search nak cari artikel. Tapi sebenarnya berdasarkan keyword yang you cari tu, bila you jumpa dekat jurnal itu, ibarat jurnal tu yang patut kita hantar nanti. Kita motif, kita masukkan keywords kita untuk cari artikel. Tapi bila kita dapat artikel tu, cuba intai-intai nama jurnal dia. Di situlah sebenarnya kita boleh hantar juga jurnal kita. Sebenarnya ada tiga jalan. Okay?
jalan yang kalau tanpa orang sedar, orang ramai guna yang manual. Iaitu semasa kita nak buat tesis contohnya, bila kita nak buat satu artikel, kita dah akan masukkan dengan reference. Cuba tengok dekat reference kita, paling banyak kita cite jurnal mana. Okay, kalau jurnal tu paling banyak kita cite, jurnal tu yang kita hantar. Itu secara manual. Yang kedua tadi gunakan platform Finder and Suggester. Daripada ScienDirect ada Finder, Willy ada Finder, Taylor ada Finder, Springer ada Suggester, kemudian Web of Science ada Matcher. Guna yang tu. Guna yang tu. Yang ketiga gunakan advanced search. Kita hari ni banyak gunakan advanced search tapi untuk dapatkan artikel jurnal. Tapi kalau kita bijak juga, faham juga, dia bukan sekadar untuk cari artikel tetapi kita tahu okey, siapa atau namakan untuk kita punya jurnal juga. So ada 3 jalan lah macam mana kita nak hantar artikel jurnal kita untuk submission berdasarkan apa yang kita ada. So bila ada title dan abstract, kita boleh tahu kat mana kita nak boleh hantar. Ada 3 platform lah. Okay. So hari ini lebih pada advanced search lah. Advanced search. Okay. Seterusnya, ada soalan lain? Kalau tak ada saya sambung Okey, untuk Springer, Springer ni kira lama lah. Cuma suatu masa dulu dia lebih terkenal dengan medicine dan juga engineering. Tapi lama kelamaan banyak juga social science dah masuk dekat Springer ni. Okey. Alright, ini dia punya link.springer.com. Okey, yang ni kat sini kita boleh browse by disiplin. Ni disiplin-disiplin yang ada lah. Kalau tengok kat sini artikel boleh banyak lah, dekat 7 juta kan. Kita ada bidang biomedicine, business and management, chemistry, computer science, science, economy, education, engineering, environment, geography, history, law, life science, literature, material science, mathematics, medicine and public health, pharmacy, philosophy, physics, political science and international relations, psychology, social science and statistics. Itulah bidang-bidang dia. Okey, ada lagi kat bawah-bawah tu. Okey. Alright, kita nak gunakan advanced search, kita klikkan advanced search. Kita nampak kita boleh gunakan with all of the words, with the exact phrase, with the at least once of the word, without the words. Okay, kita boleh control juga, kita boleh filter dengan start year and juga end year. Okay, kita nak explore dekat sini, gunakan advanced search dekat Springer. Jadi kita kat sini nampak dia punya standard dia macam ni. So kita nak test dia. Jadi saya letakkan semua sekali with all the words. Saya letak Lean Six Sigma, Management Practice, Organizational Performance and Automotive. Saya nak control daripada 2012 sehinggalah 2020. Jadi bila buat macam tu, okay, jumpalah beberapa artikel iaitu 329 artikel lah. Okay, tapi kalau tengok ke atas tu, relationship between Lean Six Sigma, environmental management, organizational performance, Indonesia automotive industry ada. Kalau nak paper tu, kita klik paper tu, klik tajuk dia tu. Okay, dan kita dah tengoklah dapat full text ataupun tidak. Okay, kita kontrol lagi sebab tadi memandangkan kita dapat 329, kita nak kontrol. Okay, Lean Six Sigma, management practice, organizational performance, automotive, tapi kita tak nak on services. Masih lagi 8 tahun, 2012 2020. Jadi tinggal 14. Nampak banyak kajian seperti ni adalah services tapi kita tak nak services. So kalau last sekali tinggallah 14. So 14 tak banyak lah yang kita boleh download artikel-artikel daripada 14 ni. Okey, kemudian kita tambah lagi. Dia tambah kat sini adalah okey, Lean Six Sigma, environmental performance, organizational performance and automotive. Kalau tengok atas tu lah. Yang tu dapat 5 result saja. Tambah pula environmental management kan. Okay. Alright. Jadi kalau tambah Lean Six Sigma and performance management and organizational performance and not services, ada satu je lah artikel yang berdasarkan kita punya bulan tu. Lagi spesifik dalam kita punya bulan tu, kita akan dapat menemukan artikel yang sedikit juga. Okay, kalau contohnya saya klik jurnal ni, kalau saya nak dapat full text relationship between Lean Six Sigma ni, saya klik, so dia akan pergi dekat abstract kat sini. So artikel ni tak boleh nak dapat full text access, kena gunakan access daripada library. Okay, auto search macam biasa dekat bahagian bawah tu, kalau tak nak type nama penuh, nama ayah pun boleh, macam saya type Habidin, lepas tu klik search. So jumpalah ada 2 artikel yang berkaitan dengan Habidin. Jadi saya memang ada 2 artikel yang saya terbit dekat Springer lah. Okay, kalau minat dengan artikel tu macam artikel atas tu, klik download PDF. So bila download PDF memang dapatlah full text. Sustainable Management Practice in Malaysia Automotive Industry Confirmatory Factor Analysis. Okay, artikel submission. Kalau nak hantar dekat orang kata Springer ni, contohlah kita nak hantar kat salah satu jurnal namanya Journal of Global Entrepreneurship Research. Okay, kita kena register dulu.
Nombor 1 register. Okay, kemudian dapatkan username dengan password. Sedikit detail kita lah, info kita kena masukkan semua. Okey, kemudian semua sekali lain-lain. Okey, kita dah dapat dah, kita dah terbukti dah register. Okey, kita boleh klik tick kat bawah tu. Okey, klik continue. Okey, check your email untuk confirm of registration. And okey, betul kita boleh change kita punya username dan kita punya password. Okey. Alright. Kemudian kita nak hantar new submission. Kliklah submit new manuscript. Kemudian follow lah step by step dia. Okey, pertama select article type. Okey, kemudian kita akan browse, kita akan drag kita punya full article. Okey, kemudian kita akan suggest siapa nak jadi reviewer, kita boleh suggest sebenarnya siapa nak jadi reviewer. Lepas suggest kita klik next. Okey, kemudian kita ada sikit covering letter concern your manuscript. Bolehlah nak menyatakan cover letter apa yang kita nak sampaikan kepada chief editor. Okey, confirm I have provide completed. Okey, kemudian inilah lain-lain yang kita kena masukkan. Okey, tapi kita tak boleh nak proceed sebab kita tak siap. Jadi kalau nak proceed, kita kena make sure semua perkara yang dalam jurnal tu kita dah lengkap lah. Okey, kita try Willy pula. Setakat ni ada soalan untuk Springer. Kita nak try untuk yang seterusnya adalah Willy. Kita dah sampai penghujung dah. Sebenarnya kalau ikut database petang ni laju je kalau tak ada soalan. Okey, kita dah masuk kepada satu publisher sama macam Sage. Ini pun dia top dekat buku dan dia top juga dekat jurnal. Okey, Wiley ni, okey ni dia daripada tahun lagi lama dia, 1807. Lagi lama lah kan. Yang mana John Wiley Son ni, commonly known sebagai as Wiley, as an American multinational publishing company found in 1807 that focus academic publishing and instructional material. Lama lah ni, super senior lah Wiley ni. Okey, ni dia punya link online library.wiley.com. So kat sini kita boleh klik advanced search dekat website Wiley ni ataupun kita gunakan general search pun boleh. Okey, advanced search je kita gunakan liter or keywords. Kita boleh gunakan banyak keywords kat situ dalam serentak dan kita akan buat filter dari segi tahun. Okey, kat sini saya gunakan boolean operator iaitu lean and performance manufacturing is not in services. Kemudian saya kontrol 2016 dan 2020. Okey, saya menemukan 658 tapi saya nak buat filter. Sebab kita boleh tengok publication type, access status dengan subject. Okey, kat sini kita dapat juga tengok, kita pilih open access, kita pilih journal 2016 dengan 2020. So menemukan 33 artikel. So yang pertama environmental dimension of additive manufacturing dah menarik dah. So kita klik tajuk ni. Okey, kita try nak dapatkan PDF. Okey, jadi kita dapat PDF lah, environmental dimension of additive manufacturing. So artikel ni memang open access lah sebab kita boleh dapat full text lah untuk paper environmental dimension additive manufacturing. Sebab kita memang nak pilih filter open access content je. Okey, kita try pula kat sini nak hantar, kita nak dapatkan full text PDF dia. Okey, inilah rupa artikel tersebut. Okey, kita nak buat advanced search by citation. Yang ni kita kena make sure kena tahu nama jurnal, kita kena tahu volume, issue, page dan citation. Ini yang katakan kurang popular tadi. Okay, bila masukkan jurnal supply chain 2020, 58, 1 dengan 10. So kita akan dapatlah beberapa jurnal dalam base tadi. Jadi contohnya Journal of Supply Chain Management. Ataupun artikel ni tak dapat full text kerana kita kena access melalui library. Okay, submit artikel jurnal kat Willy. Okay, first thing first dekat website dia, kliklah submit an article. Lepas submit an article kena dapatkan username dengan password. Kemudian kita find journal by title. Okey, kita boleh guna find matching of journal atau find journal by title. So kita nak gunakan find journal by title. Okey. Okey, kita masuk kat sini adalah quality dah. Jadi quality dan kemudian kita aspek dia adalah Journal of Environmental Quality. Okey, kita lain pula kalau kat sini nak tengok apa result yang kita jumpa. Yang pertama Environmental Quality Management. Okey, kalau berminat dekat hantar Environmental Quality Management ni, submit an article. Okey, kemudian kita klik username and password. Okey, sama juga dengan artikel. Okey, ini kita maklumat lain lah yang kena masukkan primary address. Okey, semua dah lengkap. Okey, kita nak buat submission pula. So bila dah lengkap, make sure lengkap lah. Kalau tak lengkap tak boleh pergi next part dah. Okey, kemudian kita nampak you have successfully create your account, you may now log in. Jadi kita nak hantar, klik balik authors. So kita akan ikutlah proses tu, start new submission. Okey. Sebab artikel baru new submission lah.
Okey, lepas tu kita pilih paper type kita. Paper kita research article ke, review ke, literature ke, kena pilih. Kemudian kita kena masukkan semua maklumat yang perlukan, title, running head, abstract, semua ni. Okey, last kali kita tak dapat nak submit sebab kita tak lengkap. Okey, selesai dah. Kita punya perkongsian semua untuk database ni kita ada yang kita dah selesai pagi tadi tu sebelum kita break, sign direct. Kemudian kita ada Taylor and Francis, kemudian kita ada Springer, kita ada Emerald, kita ada InDesign, kita ada Sage dan ada Willy. So kita ada buka soalan, jika ada soalan nak tanya, saya rasa kalau ada masa ni saya nak tunjuk Finder Journal sebab tadi ada soalan kan, Wan tanya tadi. So boleh tak kita nak hantar artikel journal apa platform yang ada. Okay, saya boleh buka satu slide lagi lah. So slide tu saya tak share lagi kan, nanti saya akan share. Okay, sebelum tu saya nak buka lah jika ada soalan. So motif kita hari ini adalah untuk mendapatkan artikel jurnal secara habis-habisan. Okay, kita dah guna banyak dah tadi. Web of Science, Scopus, Imago, Era, MySite. Kita ada dah tadi Publisher, Sign Direct. Kita ada dah tadi Taylor, Springer, Emerald, InDesign, Sage and Willy. Semua sekali 11. Semua sekali 11. Okey, pagi tadi ada sebut kita kena cari top artikel dalam bidang kita. Ada tip tak? Macam mana nak kita nak tahu artikel tu paling top untuk bidang kita? Okey, Mursi. Rasanya Mursi terlepas kelas pagi tadi ni. Okey, Mursi perasan tak tadi, pagi tadi kita dah gunakan contohnya Web of Science dan Scopus. Okey, bila pergi kat Web of Science dengan Scopus tadi, kan kita boleh type bidang. Okay, kita boleh type apa subjek, nak type by subject area pun boleh, nak type topik kita pun boleh. Search tu boleh search by title atau search by subject. So bila kita type by subject, so dia akan keluarkan jurnal-jurnal dan jurnal tu adalah dah disusun ikut ranking. Itu dari segi itulah top bidang kita. Okey, sama ada nak search by title pun dia akan susun by top ranking, nak search by subject atau kategori pun dia akan susun top ranking. Okey, kita pergi website Scopus pun sama juga. Kita type bidang atau subjek kita dan kat bawah tu akan susun senarai jurnal-jurnal yang kategorinya dari segi ranking, kat situ kita panggil top lah. Kalau Mursi perasan pagi tadi kita dah buat yang tu. Okey, sekarang ni kita nak gunakan publisher pula. Yang kita ada publisher tadi kan, Sign Direct, Emerald dan lain-lain. Kita ada gunakan advanced search. Okey, bila nak tengok advanced search tadi, kat sini tak perlu risaulah top. Memang dah top dah. Tak payah kita ragukan 6 publisher, Sign Direct, Emerald, Springer, Taylor, Emerald, InDesign, Sage dengan Willy ni memang tak ada masalah. Kalau penyela tengok daripada jurnal mana pun tak goyang dah. Okay, cuma kita dedahkan juga sesi pagi tadi adalah konsep dia Q. Ada apa Q1, Q2, Q3, Q4. So yang keempat-empat tu recognize lah, ada 4 Q. Tapi yang Q yang paling tinggi adalah Q1, Q2. Kemudian kita boleh tengok impact factor di Web of Science dan kita tengok site score di Scopus. So kedua-duanya kita boleh tengok nilai impact factor atau site score yang tinggi mencerminkan artikel yang terbaik. Jadi kita pula tadi boleh tengok kita apa, kalau kita perasan kita boleh download dekat Web of Science tadi. Bila kita download dekat Web of Science ada 4 tadi, Science Citation Index, kita ada Social Science Citation Index, kita ada Emerging Source Citation Index. Sebelum tu kita ada Art and Images Citation Index. Semua ni jurnal ni adalah Web of Science. Jadi kita boleh susun ikutlah bidang, katakanlah psikologi, kita susun psikologi, kemudian kita boleh sort siapa yang nilai impact factor yang tinggi akan duduk kat atas. Jadi kat situ boleh tahulah bidang psikologi yang paling atas tu adalah top dalam bidang kita. Okey. Dapat Mursi yang tu. Jadi pagi tadi dan petang ni banyak yang kita explore lah. Cuma petang ni kita dah terus zoom kepada publisher-publisher yang memang kita tahulah, memang kalau katalah saya tengok artikel ni, saya kata ni daripada publisher mana, Sign Direct, saya tak question dah dekat studio tu dan kita memang tahu itu memang daripada database ataupun publisher yang dah sedia ada. Okey. Okey, terima kasih Mursi dengan soalan tu. Boleh bagi tip tak nak organize artikel? Lagi satu contoh, dah dapat artikel terus baca atau kumpul dulu. Okey. Macam ni lah, kalau tanya saya hari ni 2 hari ni kita mungkin dapat banyak artikel jurnal, dapat tesis yang banyak, dapat artikel yang banyak, macam mana nak organize. Okey. Bila kata nak organize ni, nak tak nak, dia kena mulakan dengan baca lah. Kalau kita tak baca, kita macam mana nak organize? Okey, organize kita adalah 2 perkara lah. Kalau tanya saya, dalam masa yang sama kita nak terbit artikel, tapi yang lebih utama adalah menyiapkan tesis.
Kalau tanya saya, macam semalam kita buka folder. Yang saya cakap dalam buka folder kan. So bila kita buka folder, kita tengok pada artikel kita ni apa kekuatan dia. Okay, kalau kekuatan artikel ni based pada metodologi, kita akan susun dekat metodologi. Dalam metodologi tu pun pecah folder lagi. Dalam metodologi tu ada yang untuk research design, ada untuk kita punya populasi and sampling, ada cerita tentang kita punya validity and reliability, ada cerita tentang lain-lain. Jadi kita boleh make sure bila susun artikel tu kita boleh letak dekat folder by folder lah. Itu sama yang by folder. Yang kedua, kita akan buat pada minggu yang keempat, kelima, keenam. Minggu keenam dan ketujuh kita akan buat nama dia Literature Review Matrix. Jadi lepas kita baca, itu ya, kalau saya lah, saya tak perlu baca banyak-banyak. Tak perlu download banyak-banyak. Okay, satu hari nak baca satu artikel je. Bila baca satu hari baca artikel, bila saya faham, saya akan rekod dalam Excel lah. Saya panggil Master Database ataupun Master List Literature Review Matrix. So bila kita dah baca, dah key in, kita tak akan lupa lah. Sebab kalau kita nak simpan artikel tu pun dalam kotak pun tak ada masalah. Sebab semua perkara-perkara penting yang ada dalam artikel tu kita dah key in dalam Excel. Jadi kalau tanya saya, apa yang kita kena buat? Download, baca satu artikel. Okay, kita download. Daripada kita download tu, kita tengok yang mana yang relevan. So hari ni baca satu artikel, kita rekod dekat Excel. Malam nanti kita tulis satu perenggan. Kan? Itu Haniza. Dapat ke Haniza? Mungkin cara penerangan saya dalam bentuk percakapan kan. Kalau tak jelas, nanti mohon nyatakanlah bahagian mana yang tak jelas. Kalau tanya saya, folder adalah. Folder kenapa kita nak simpan kita punya original, artikel soft copy kita susun folder by folder. Okay, kemudian kalau kita nak takut lupa, kita kena rekod lah. Okay, kita ada dua perkara. Yang pertama, kita nak cari fakta. Cari fakta hari ni lah, cari tesis, cari artikel, sebenarnya cari fakta tu. Kemudian kita kena refer buku Academic Flashbank untuk binaan ayat. Binaan ayat. Jadi kalau tengok buku Academic Flashbank tu memang best lah. Jadi memang saya akan bekalkan. Saya dah bagi dah dalam grup kita, grup official kita, saya dah kongsi dah buku Academic Flashbank. Di situ you nak buat ayat apa? Ayat latar belakang ada, ayat pernyataan masalah ada, ayat kepentingan kajian ada, ayat limitasi ada, ayat nak cerita pasal teori ada, ayat nak cerita pasal variable ada, nak ayat cerita pasal tema ada, ayat nak cerita pasal literature ke arah objektif pun ada. Nak buat ayat research design, nak buat ayat populasi, ayat nak buat sampel, semua dah ada dalam buku tu. So buku tu bekalkan macam copywriting. Tugas kita sekarang nak cari fakta. Jadi bila fakta ni takut kita lupa. Baca satu artikel takut lupa. So kita kena rekod dalam Excel. Jadi dia akan guna sampai bila-bila. Excel tu tak ada expired. So sampai bila-bila pun, kalau consider kita dah baca 100 artikel, kita tak perlu risau. Sebab kita dah summary dah 300 ke 100 ke 200 artikel tu dalam Excel. Jadi permudahkan kita nak menulis satu perenggan nanti. Dah ada fakta, dah ada contoh copywriting untuk buat ayat. Jadi mudah kita nak buat ayat demi ayat, perenggan demi perenggan. Okay, ada soalan lain selain pada yang dah menanyakan soalan? Tanyalah sebanyak mungkin. Orang kata bukan kata setakat ilmu je kita dapat saturated. Tanya soalan pun sampai tak tahu soalan apa nak tanya dah. Jadi maksudnya yang nak tanya ni dah tahu, nak tanya ni pun dah tahu. Jadi selagi benda tak tahu, tanyalah. Okay. Dapat? Okay, saya nak kongsikan satu lagi lah sebab ada tadi Wan tanya kan. Jadi saya ingat, okay, merujuk persoalan Wan tu saya nak buka satu slide lagi lah. Tapi dia yang Wan minta tu bagi saya dah terkeluar sikit daripada kita punya topik hari ini. Jadi saya akan kongsikan juga kejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak buka lah. Jadi dengan slide-slide ni mana-mana bahagian you dah tengok-tengok slide ni kan. Slide kita ni banyak, memang banyak lah kan. Berapa banyak slide kita ni kan. Jadi kalau ikut slide kita ni semua sekali adalah 474 slide. Banyak tu. Nanti mana-mana bahagian yang you tak familiar atau tak faham, tanya. Inilah masa dia untuk tanya. Besok-besok malam-malam ni ada kerja lain dah. So kalau tengok slide ni mana yang tak faham, tanyalah. Mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Nak tengok format Excel tu. Dia macam ni lah Wan. Saya faham masuk Wan tu. Kita ni cohort, kita ada 12 minggu. Kalau semua benda kita dah tunjuk hari ni, tak payahlah sampai 12 minggu. Kita ada structured
Dari awal saya tak boleh nak tunjuk sekarang sebab takut nanti Wan salah faham interpretation tu, tapi yang tu kita akan kongsi nanti pada minggu literature review. So literature review tu lagi kuat lah untuk kita berbincangkan. Jadi penggunaan Excel tu bukan hanya untuk merekodkan saja, malah akan guide kita macam mana nak menulis dalam tesis, macam mana nak pilih teori, kita akan guna template dalam tu, macam mana nak menulis literature review bagi jawab research question, gunakan template tu. Jadi macam mana nak tulis satu perenggan satu hari, akan gunakan template dalam tu. Malah bila sebut template ni bukan untuk bab 2 je. Minggu depan pun dah tak larat dah. Banyak template saya bagi. Macam mana template nak pastikan bab 1 tu betul. Betul ke penyataan masalah kita begini? Betul ke penyataan masalah selari dengan objektif? Betul ke tulis latar belakang? So minggu depan pun dah melibatkan banyak template. Jadi bab 2 lagi banyak template. Okay, bukan apa. Template tu untuk kita buat satu decision making. Dalam apa keadaan bila kita tulis, kita nak check and balance. Apa yang kita buat tu betul, apa yang kita buat tu baik, dan kita boleh identify apa lagi part-part yang kita boleh buat improvements. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, ya saya, silakan. Doktor, saya nak tanya sebab saya buka UiTM-nya library kan. Okay, saya. Ada macam banyaklah dalam. Banyak yang online punya access kan? Online access tapi dia macam tak boleh buka kan. Dia ada kunci tu kan. Terus paling mudah. Gambar mangga tertutup. Mangga tutup, tak boleh buka pintu kan. So saya adalah yang saya gunakan yang link doktor bagi tu kan. Ada yang macam Springer boleh kan, macam apa tadi, adalah yang boleh kan. Ya, yang boleh tu kebanyakan yang open access lah. Tapi macam Emerald tak boleh langsung kan, tak ada langsung. Maksudnya universiti tak langgan Emerald. So memang tak boleh lah doktor. Kalau macam universiti tak langgan, memang kita takkan nampak lah yang ada dalam data. Dia benda ada satu yang saya tulis kat bawah dekat bahagian chat tu lah. Ada satu platform yang Russia buat yang unethical sikit lah, Skyhub. Okay. Itu je yang saya rasa yang dia konsep dia nak bantu kita lah. Jadi bila orang nak bantu kita, kita gunakanlah Skyhub tu. Skyhub tu saya baru guna malam tadi, laju tak ingat lah dia. Saya silap kalau saya pakai Emerald biasa dengan pakai Skyhub lagi laju lah. Sebab saya nampak dia ada yang boleh buka dan nampak artikel tu, cuma tak boleh buka lah kan. Kita cuma gunakan platform database yang kita buat pagi tadi sampai petang ni untuk identifykan nama jurnal tu kan. Nama artikel tu, sorry. So kalau artikel tu tak dapat full type, copy je title tu, pergi dekat Skyhub. Okay. Itu je lah yang ada lah. Kalau mana-mana yang ada dekat cohort ni, kalau cuba dapatkan artikel, tak dapat full artikel, boleh share kat saya lah. Mana yang saya boleh bantu, saya bantulah. Tapi sebelum nak minta saya bantu gunakan lalulah Skyhub tu dulu. Kan? Jadi yang selebihnya kalau rasa susah, saya cubalah, mana tahu database saya ni boleh buka untuk dapatkan full text. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu, insya-Allah. Okay, terima kasih doktor. Okey, ada soalan Haniza lagi, saya tak perasan. Okey. Jika dalam peringkat awal untuk penulisan tesis, apa persediaan yang diperlukan ikut pengalaman? Okey, persediaan dia banyaklah. Dah register ke belum register? Kalau orang yang belum register PhD, lain cara persediaan dia. Kalau orang yang dah register PhD, lain pula persediaan dia. Kalau tanya saya, benda yang pertama adalah yang kita dapat, apa yang kita bincang hari ini. Jadi untuk peringkat penulisan tesis, kita nak cari fakta. Simple je, very simple. Sebelum saya nak tulis tesis, saya dah ada fakta ke belum? Dah ada fakta ke belum? So fakta tu datang daripada tesis, datang daripada artikel jurnal. So langkah pertama, kita kena tahu macam mana nak dapatkan tesis secara habis-habisan. So kita dah ambil sedikit lah orang kata kan, manfaat daripada 35 semalam, iaitu website untuk dapatkan tesis. 31 website untuk dapatkan ETD tu, Electronic Thesis Dissertation, dan 4 lagi cara dengan menggunakan Google application. So macam hari ni pula mencari artikel secara habis-habisan, yang mana kita gunakan 4 daripada database besar, iaitu Web of Science, Scopus, Era dan MySite. Kemudian ditampung lagi dengan 7 top publisher daripada Science Direct, Emerald, InDesign, Springer, Taylor, Sage and Wiley. Jadi
Semua tu tujuan dia untuk mendapatkan fakta. Itu satu. Yang kedua, dalam baca artikel jurnal dan baca tesis, kita akan belajar untuk pembinaan ayat. Macam mana ayat nak buat pernyataan masalah, macam mana yang dikatakan sebagai objektif, apa itu literature review, macam mana nak tulis juga teori dan sebagainya. Ditambah pula, seperti mana saya telah share dalam tu, sebenarnya saya pun tak adalah plan nak bedah buku tu. Tapi kalau you nak saya bedah buku tu, boleh saya bedah buku tu nanti. Okey, buku tu namanya Academic Flashbang. Dalam tu apa saja ayat ada. You nak buat ayat apa, semua ada dalam buku tu. Buku tu macam, tak tahulah kalau tanya saya siapa writer, siapa penulis, eloklah penulis tesis ke penulis artikel jurnal. Buku tu ada magic dia lah. Kan, saya bila dapat buku tu saya tak tahu nak kata apa. Sampai kata, apa hal lah aku tak jumpa buku ni masa saya buat doktorate pada tahun 2008 dulu. Kalau ada buku ni kat time 2008 tak tahulah. Mungkinlah cepat siap tesis tahun awal boleh siap. Jadi kalau siapa yang belum pernah tengok buku Academic Flashbang tu, bukan saja tengok, cuba tengok dalam tu setiap helaian. Setiap helaian. Kalau orang kata buku tu ada kelemahan, saya setuju. Sebab buku tu kita fikir ada lagi ayat-ayat yang best. Tapi usaha penulis itu menghimpun semua ayat-ayat itu luar biasa. Tak ramai orang boleh buat macam tu. Jadi kalau tanya saya, dengan adanya database tesis, database artikel dan juga buku academic writing yang membantu kita penulisan, itu antara usaha-usaha awal yang nak kena buat. Yang kedua, Heniza, sebab tu dalam kelas cohort nanti start pada minggu depan, saya akan gunakan template. So dalam usaha menghasilkan bab 1 yang sempurna, bab 2 yang sempurna, kita kena ada workstation, kita kena ada satu bahagian tertentu untuk kita mulakan dalam penulisan. Bila nak mulakan penulisan, kita gunakan template. Sebab tu saya menggunakan template dan sebagainya. Yang ketiga, kita kena faham apa itu tesis. Yang tu yang saya cuba nak bantu sangat-sangat dari awal-awal lagi, start pada minggu depan. Bila saya cakap, saya akan cakap semua. So kenapa nak tulis pernyataan masalah macam ni? Apa kaitan literature review? Kenapa kaitannya dengan method? Apa kaitannya dengan analisis? Apa kaitan dengan dapatan? Apa kaitan dengan conclusion? Maksud dia, walaupun kita tak masuk lagi bab literature review, saya akan reflect dengan literature review. Walau lambat lagi kita nak sampai kepada bab conclusion, bab contribution, saya akan sentuh bab contribution. Sebab kita nak tahu apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita nak buat, mesti ada implikasi dia. Mesti ada alignment dia. Jadi itu peringkat awal yang betul-betul kena faham. Jadi kena faham betul-betul, orang kata kena interpretasi setiap outline dalam tesis. Dan kalau tanya saya peringkat awal, kalau Heniza tanya, bukanlah saya nak kata apa, tapi saya cakap atas diri saya sendirilah. Kalau senior-senior boleh komen lah. Tapi kalau tanya saya buat cohort ni ibarat seperti mana kalaulah saya ada cohort ni pada masa yang lepas, masa sebelum ni, saya dapat menulis tesis dengan lebih baik. Jadi apa saja error saya yang lakukan, apa saja masalah yang saya lakukan sepanjang di peringkat awal dalam buat tesis, itu yang saya kongsikan dalam cohort. Saya berani jamin, sebab berdasarkan apa yang saya nak kongsikan ni, mungkin orang lain pun macam-macam, semua orang hebat, tapi apa konten yang saya nak bagi, saya nak bantu seorang researcher, dia cukup ilmu, orang kata senjata atau tools yang dia bawa dalam menulis tesis itu cukup. Dan dia boleh jelaskan satu persatu. Kalau orang tanya, kenapa nak buat ni? Kenapa nak buat ni? So saya akan interpret satu persatu. Itu antara yang saya cuba nak bantu nantilah Heniza dan juga rakan-rakan semua yang dekat sini, supaya kita menulis tesis bukan hanya siap, dan kita boleh bercerita setiap helaian, setiap perenggan, setiap bahagian kita boleh cerita. Kalau orang minta cerita, masa Viva minta cerita, kita boleh cerita. Dan sebab apa? Kita boleh faham. Bukan setakat bercerita, masalah kita boleh relate kan. Kan bukan kata buat latar belakang, tulis. Tak. Saya akan bantu untuk fahamkan apa yang dikatakan dalam latar belakang. Kenapa kita kena tulis macam ni? Kalau kita tak tulis macam ni, apa kesan dia? Jadi itu yang bagi saya peringkat awal, kita kena faham yang tu. Kan? Okay, jadi database, fakta, ayat dan juga kita punya template. Yang tu salah satu orang kata kita punya tools lah, kan? Kita punya alat dalam menjayakan penulisan sebuah tesis lah. Kan? Okay, ada soalan lagi? Terima kasih Heniza. Kan?
soalan tu. Ni nak cerita tentang benda-benda lain besar lah kan. Saya cuma cerita benda teknikal lah. Nak cerita pasal motivasi, lagi panjang nak cerita motivasi kan. Tapi saya cerita part teknikal lah. Jadi sebab tu kalau saya perlukan input juga sebenarnya. Kalau ada yang benda yang saya terlepas pandang, kalau rupanya nak buat PhD ni ada benda-benda lain yang kena tahu. Jadi benda tu tak ada dalam kohort. Saya akan cepat-cepatlah masukkan perkara itu dalam kohort kita lah. Saya slate lah dekat mana kohort mana-mana. Okey, tak apa, jangan risau. Jangan, yang lain tak pernah tanya soalan jangan risau. Saya layan je semua soalan. Cuma kadang-kadang soalan-soalan tertentu mungkin saya ambil ringkas lah. Tapi kalau soalan teknikal memang saya interpret lebih-lebih sikit lah. Part-part teknikal tu kena tahu. Mungkin tak tahu, saya ambil macam saya dulu. Saya ambil konsep dulu, saya nak tulis je. Oh, nak buat problem statement, saya tulis je. Nak buat objektif, saya buat. Nak buat semua, saya tulis je. Tapi bila semakin hari, semakin tahun demi tahun, semakin dah jadi pensyarah, bila dah jadi penilai, baru kita sedar tak, kita komen ke orang, tapi dalam hati cakap, aku dulu bersyukur penilai tak tanya soalan tu. Kita tegur orang, penyataan masalah orang tak betul, tapi sebenarnya aku punya tesis penyataan masalah pun salah. Saya akui benda tu. Ketika itu saya tak nampak sebenarnya, saya main tulis je. Mana yang supervisor tegur, itu saja yang betul kan. Tapi saya tidak faham apa itu sebenarnya penyataan masalah. Jadi sebab tu saya kata kawan-kawan saya, kalau you dapat PhD pun, belum tentu kita faham apa yang kita tulis. Sebab ketika itu proses kematangan kita tak sampai lagi. Kan? Bukan kata engkau, aku 2 kali PhD pun aku rasa ada banyak lagi kelemahan. Dan yang mana kalaulah boleh undur waktu, kita nak ubah balik semua benda tu. Tapi itu antara benda proses yang kita lalui. Jadi kalau you all semua kat sini, ada kelemahan sana sini, itu biasa. Cuma apa yang kita usahakan, kelemahan itu sentiasa ada. Dan sejauh mana kita nak ambil penambahbaikan, sejauh mana kita nak belajar untuk buat pembaikan daripada kualiti tesis kita. Setiap manusia akan buat silap. Takkan saya boleh cakap kalau nak suruh komen tesis, hebat macam mana pun mesti ada salah. Tapi kita tak mampu untuk berhadapan dengan semua kesalahan itu jadikan kesempurnaan. Tapi bila kita menjalani proses menulis tu, jadi kita tahu apa yang nak tambah baik, apa yang kita nak buat supaya masa submit nanti itulah terbaik daripada kita yang dapat hasilkan. Kan? Jadi kita cuba nak capai yang tu. Kalau nak tanya kesempurnaan itu memang tidak dapat. Sebab bukan kita dah rasa sempurna, orang yang pertama yang akan kritik adalah diri kita sendiri nanti. Belum orang lain, diri sendiri akan kritik balik diri kita sendiri tulis. Okey, ini contoh tools yang ada lah. Suggest macam tool, Quillbot, Grammarly, penulisan tesis, HP, Firespace, boleh. Cuma satu je saya nak pesan. Kalau you beli semua software dan tools ni, bagus. Tapi ada satu lagi benda yang basic yang you kena tahu. Menulis is menulis. Macam mana nak tahu dalam satu perenggan? Dalam satu perenggan ada pengenalan. Dalam satu perenggan ada fakta utama, ada tersurat, ada fakta sokongan, tersirat. Dalam satu perenggan ada dia punya rumusan. Itu tak ada software. Itu tak ada software. Memang tak ada software yang sehebat manusia. Manusia ni ciptaan intelijen yang hebat. Jadi tools ni sebagai sokongan kita je. Okey, dalam aku nak menulis satu perenggan ni, nak mencantikkan bahasa aku ni, dah adalah tool Quillbot, ada Grammarly. Itu saya nak kata. Saya tak pernah menidakkan tool ni tak bagus, bagus. Tapi sebelum kita nak menggunakan tools tu, kemahiran kita sendiri. Kemahiran kita faham, kemahiran kita tahu apa yang kita nak tulis, macam mana kita nak susun dari segi penulisan, itu manusia kena tapau dulu. Lepas tu barulah gunakanlah tools apa yang ada. Itu jadi saya lebih bawa benda yang part hard technical. Yang ni soft technical lah. Tool ni macam support je. Jangan menidakkan kemampuan minda manusia. Itu nombor satu. Yang tu kita kena tahu dulu, betul-betul faham, boleh apply, kekurangan pada kita. Macam kita kurang mahir dalam English. Jadi kita adalah Grammarly check. Grammarly check pun ni pandangan saya lah. Pandangan saya kalau selaku kat student boleh. Saya tak pernah melarang, saya tak pernah cakap negatif pun pasal tools ni. Tapi last kali kalau ada bajet sikit, kalau you sedar boleh menabung RM1 sehari, menabunglah RM1 sehari sebab bila tesis you dah siap, memang saya recommend student saya buat proofread. Kan, itu proofread. Tapi proofread tu carilah orang yang betul-betul native speaker yang betul-betul untuk semak juga.
Kan? Maksud saya macam ni lah, buku penting, beli buku banyak-banyak, kan? Software penting, beli software banyak-banyak. Tapi kadang-kadang buku dah banyak macam ni. Saya dah bagi you banyak buku, 600 lebih buku research method. Kita hari ni semalam dah belajar 35 database. Hari ni kita belajar 11 database artikel. Kalau tak ambil action, kalau tak buat, apa jadi? Kan? Jadi apa jadi? Tak jadi apa-apa juga. Jadi saya dah bagi dah semua ni. Tapi kalau tak buat, tak jadi apa-apa juga. Sama juga, beli buku banyak-banyak, kalau tak baca, tak jadi apa juga. Beli software banyak-banyak, kalau tak tahu nak guna, jadi membeli saja. Jadi kita kena buat dengan tindakan. Untuk bertindak dalam tindakan tu memang kena perlukan minda lah. Minda ni bukanlah kata petik jari tu dapat. Bila kita hari ni macam kita learning, bila kita buat jumpa error, bila error kita sedar ada kesilapan, kita buat pementulan, itulah minda kita bekerja. So bila minda kita bekerja macam tu, baru benda tu menjadi lebih indah lah. Itu penting kalau tanya saya. Kalau tanya saya, teknikal tu datang dari sudut kefahaman dan aplikasi. Pertamalah pengetahuan, lepas tu kita punya kemahiran pun dah ada pengetahuan, ada kemahiran, kita dah boleh faham, kemudian ada aplikasi lah. Dan sebenarnya kalau dalam sains sosial kita sebut AS, attitude, skill dengan knowledge, tak boleh dipisahkan. Kita kena belajar, dapatkan pengetahuan, kita buat hari-harian, dapatkan kemahiran, dapatkan skill, last sekali diri kita lah, attitude. And kita disiplin, kita committed, kita momentum kita macam mana. So kita keinginan untuk belajar satu benda yang baru, kita tidak terlalu negatif, kita tidak menidakkan sebarang bentuk usaha dan juga ikhtiar. Kita kena ikhtiar walaupun sekecil mungkin, kita kena buat, dan itu memang tiket untuk kejayaan lah. Soalan julanan ni, suggest tak? Suggest, tapi ikut kemampuan lah. Kewangan dan sebagainya, kita pun kena hitung jugalah. Bila jawab suggest. Okay, sekejap saya share yang siapa request tadi, one request kan. Sekejap saya tengok sekejap. Tapi ada satu database yang tertinggal. Yang tu memang saya ada share kat Facebook, saya tak masuk dalam slide. Tapi untuk nanti dah hujung-hujung kod, nanti saya akan tambah slide tu. Tapi yang ada dekat saya, ada satu slide yang saya tak masuk, iaitu daripada Taylor Finder. Taylor Finder baru keluar 3 minggu lepas. Yang tu saya tak sempat untuk update dalam slide lah. Itu memang tak sempat. Tapi yang sebelum-sebelum ni kita ada 4 dah. Kita ada Sign Direct, kita ada Willy, kita ada Springer dengan Web of Science. Dia dah buat Finder tu. Sekejap saya buka sekejap. Nak kena buka file tu. Sekejap Nanti saya share slide ni. Nanti lepas-lepas petang-petang ni nanti saya share. Okey. Tapi ada satu yang kurang lah. Take note tu untuk ada yang Taylor punya. Nanti saya cubalah masuk sependek mungkin lah yang Taylor tu. Kalau dah ada yang complete nanti, saya tak done lah. Kalau kata sempat tak sempat, memang tak sempat lah. Sebab memang petang ni ada kerja kena buat, malam kan ada satu lagi training dengan Politeknik. Jadi tak sempat nak buat new slide lah. Tapi saya share apa yang saya ada dulu. Sekejap saya share. Okay, dah buka dah. Okay, sekejap Alright, yang ni. Okay, ini soalan Wan tanya tadi. Kan? Saya memang, kalau orang kata, kalau saya nak, memang saya nak. Tapi je lah, dari segi masa, saya kena cari masa yang sesuai lah. Tapi memang kalau berkaitan dengan thesis, dengan artikel jurnal, kalau saya tak ada benda tu, kalau orang tanya, benda ni orang tanya saya tak ada, saya kena buat slide lah. Jadi macam ni, kalau Wan tanya, ni jawapan dia. Okey, kita dah ada Journal Finder, Suggester, Amateur. Cuma tertinggal satu adalah untuk Taylor. Kalau you masih ingat, tak ingat saya 2 minggu 3 lepas saya ada update dalam Facebook saya pasal Taylor. Yang tu memang yang saya tak sempat nak masuk dalam slide lagi lah. Yang tu memang berkaitan dengan Taylor. Sekejap, saya nak cuba buka saya punya Facebook sekejap. Memang ada yang saya kongsi berkaitan dengan apa ni? Yang Taylor tu. Sekejap bagi saya berapa second sekejap.
Itu yang kadang-kadang penting ni, kita update status yang ilmiah. Jadi kita ingat kat situ. Okey, nama dia Journal Suggester Taylor lah. Nama dia adalah yang terbaru adalah Taylor and Francis lah. Taylor and Francis Journal Suggester. Jadi ada satu lagi lah kalau saya boleh tambah kat sini. Yang kelima dia ada, cuma yang kelima dia tak ada dalam slide ni lah. Dia ada Journal Suggester. Kita panggil Taylor lah, kan? Taylor and Francis Journal Suggester. So dia pakai sama macam Springer lah. Dia pakai Springer lah. Kalau saya nak susun cantik, saya jadikan dia nombor 4, mature-nya dia nombor 5. Sekejap, Okey, yang ni jadi nombor 5 lah untuk mature. So ada finder, ada suggester dan ada mature lah. Kan? Alamak, nombor dah lagi kan. Okey, 4 dan 5. So Taylor and Francis ni dia gunakan salah Suggester Journal patutnya. Okey. Okey, sekejap dia alang-alang terfikir ni, baik masukkan terus je. Okey, dia ada pakai Suggester jugalah. Ini Suggester warna orange kan. Okey. Orange apa ni? Orange ni. Okey. Okey, ada 5 lah. Kita ada Elsevier Journal Finder, Wiley Journal Finder, Springer Suggester Journal, Taylor and Francis Suggester Journal dengan Medicine. Buat masa ni, 5 ni je yang dia buat. 5 ni je yang dia buat. Just kita masukkan kita punya title, masukkan kita punya abstract dengan keywords, dia akan tentukan jurnal mana yang patut kita submit. Buat masa ni, 5 ni je yang kat dunia yang ada dia buat. Yang lain belum buat lagi. Emerald tak buat lagi. In the Science tak buat lagi. Siapa lagi? Sage tak buat lagi. Yang buat cuma Elsevier atau ScienDirect, Wiley, Springer, Taylor dengan Web of Science. Scopus sendiri pun tak buat lagi. Kan? Alright, nombor 1 ScienDirect lah. So ScienDirect Journal Finder nama dia. So saya buat secara ringkas lah. Journal Finder ni dia nak matchkan kita. Berdasarkan kita punya title, kita punya abstract dan keyword, dia akan matchkan jurnal mana nak hantar. Contoh dia macam ni. Okay, ni namanya link dia. journalfinderelsevier.com. Ini ada finder dia. Okay, kemudian ni dah dia punya paparan dia lah. So adalah kalau nak baca pasal FAQ dia boleh baca. Tapi objektif utama kita nak find journal. So nak klik find journal tu, yang ni lah find journal. Okay, kita klik find journal tu, nampak tak kat sini apa kita kena buat. Masukkan kita punya title, masukkan kita punya abstract, masukkan kita punya keyword. Okay, kita pilihlah field research kita field apa, lepas tu find journal. Contoh dia saya dah buat macam ni. Saya dah masukkan saya punya title, saya dah masukkan abstract. Kalau tak ada abstract pun ala-ala lah, ataupun description yang boleh mewakili abstract. Lepas tu masuklah keyword, tak ada limit, boleh masuk 5 ke 6. Lepas tu field research, field research pun bukan 1, boleh masuk 2. Kalau you memang ada multidisiplin, boleh masuk 2 atau 3 field of research. Lepas tu klik enter. Okay, bila saya dah masukkan semua tajuk, abstract, keyword dengan field of research ni, apa yang saya dapat? Dia akan menentukan, dia dah menemukan 50 journal. 50 journal. Jadi tugas kita nak pilih daripada 50 journal tu terbaik macam mana? Macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni dia punya analisis. Okey, dia akan keluar dia punya, kita kena buat interpretations. So kat sini yang paling tinggi dapat 3 bar. Okey, text math score dia 3 bar. Okey, sebenarnya dia orang berkira sangat, memang susah nak dapat 5 dengan 4 math score ni. Dapat 3 ni memang dah terbaik dah sangat sebenarnya. Okey, jadi journal yang paling match dengan kita punya tajuk, keywords dan abstract kita memang journal ni. So kat sini kita tengok ada side score. Apa maksud side score? Scopus. So journal Health Policy and Technology dia Scopus. Apa maksud impact factor? Maksudnya dia Web of Science. So journal ni juga Web of Science. Okey, accepted rate 29. 100 orang hantar dekat journal ni, 29 akan lulus. Ini tinggi. Basically journal yang berindeks Web of Science dan Scopus, tahu tak average berapa? 3 je. 100 orang hantar, 3 je lepas. Jadi maksudnya kalau you dapat terbit artikel jurnal Scopus, you menjadi insan yang terpilih. Bukan senang sebenarnya. Daripada 100, 3 orang je yang lepas. Tapi jurnal ni bagus. Dia punya accepted rate tinggi, 29. Dalam 100 orang hantar, 29% dapat atau 29 orang dapat. So kalau hantar artikel jurnal ni, kita tak perlu, relax je. 13 minggu bersamaan dengan 3 bulan lebih baru dia reply. Kalau kita submit hari ni through sistem, relax.
Relax dia. 3 bulan nanti baru dia reply. Dia reply bukan kata accepted. Dia akan beritahu sama ada reject ataupun akan masuk under review. Baru masuk under review. Baru nak hantar dekat expert. Bila hantar ke expert, kenalah adalah proses pembetulan dan sebagainya. Kalau dah accepted nanti, dia mengambil masa 8 minggu. 8 minggu bersama dengan 2 bulan untuk terbit. Baguslah, tak lama. Kalau hari ni dapat accepted, 2 bulan lagi terbit lah. Secara total, paling mudah nak tahu jurnal ni ambil masa setahun. Senang je. Tengok dekat Embargo tu tahu dah. Jurnal ni setahun nak terbit. Okey, kalau jurnal ni nak bayar. Nak bayar adalah 3,000 USD. Mampu ke nak bayar? Saya tak nak bayar lah. Okey, dekat atas tu ada OA dengan S. Apa maksud dia? OA ni maksud dia open access. Jurnal ni open access. Kalau nak open access, kena bayar. S subscribe free. So sekarang nak bayar ke nak free? Saya pilih yang free, saya tak nak bayar. Kalau nak free, memang kita tahulah dapat color kelabu Embargo. So kenalah standby dalam setahun lah. Jadi kalau siapa yang bayar tu bukanlah cepat sangat, dia mungkin 10 bulan saja. Kalau yang tak bayar ni, yang subscribe ni mungkin kena tunggulah 12 bulan. Tapi sanggup ke nak bayar 3,000 USD. Okey, tu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah Journal of Information Security and Application. Kita tengok, okey, side score dia 2 point, okey. Dia Scopus, dia pun Web of Science, accepted rate 18. 18%, 18 daripada 100 orang. Okey. First decision cepat sikit, 2 minggu je. Hantar je 2 minggu dapat respon. Okey, kemudian kalau terbit, 2 minggu akan terbit. Jadi tapi isu dia kasi, cuba tengok Embargo ni. 24 bulan. Jadi kadang-kadang tak boleh baca sangat atas ni. First decision, time to publication. Tengok Embargo. Alamak, jurnal ni 2 tahun kena tunggu. Kalau nak bayar, 2,400. Okey, jurnal ni pun pilihan. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Maksudnya open access kena bayar, subscribe free. Kalau saya pilih subscribe lah. Okey, yang ketiga pilihan dia adalah side score dan impact factor. Maksudnya Scopus dengan Web of Science dia. Tapi dia punya nilai 9.87, 7.76 dia tinggi. Kalau tengok tadi 2 point, 1 point, 1 point. Ini dahsyat ni. Ini terang-terang Q1 ni. Ini terang-terang Q1. Okey, accepted rate, ambil. Nak Q1 sangat kan, 4 orang je lepas daripada 100. Okey, yang ni mengambil masa first decision 16 minggu, 4 bulan. Kalau hantar jurnal ni, relax sudah. 4 bulan baru dia respon. Okey, time publication dia tak berani nak letak. Jadi kat sini kita tengok Embargo je 2 tahun. Jurnal ni memang 2 tahun. Nak hantar jurnal ke operation management menunggu masa 2 tahun untuk terbit. Dan kita kena tunggu 4 bulan. Apa kata dia? Dia nak reject ke akan hantar masuk dekat reviewer. Jadi 2 minggu tu, 4 minggu tu bukan accepted tak. 4 minggu dia baru beritahu, okey, boleh artikel ni kita pertimbangkan dan kita akan hantar kepada reviewer. Nak cakap tu kena tunggulah 4 minggu. 16 minggu tu 4 bulan, bukan 4 minggu, 4 bulan. Okey, yang keempat, dia tengok jurnal ni. Accepted rate dia tinggi, 36. Yang ni lagi best daripada 100, 36 lepas, paling tinggi. Ni 36, Journal Operation Management 4. Yang ni Journal Information Security ada 18. Yang ni, yang Journal Health Policy tadi 29. Jadi yang paling champion jurnal ni lah, 36. Macam best yang antara jurnal ni sebab accepted rate dia tinggi. Okey, ni mengambil masa sebulan, Embargo dia. Kalau ada dua-dua side score impact factor, maksudnya dia Scopus dan juga Web of Science, tak ada masalah. So, melibatkan masa sebulan. Ini bagus juga sebulan. Maksudnya, hantar je artikel, sebulan lagi dia akan dapat respon. Tapi time to publication 43 minggu. Sebab itulah betul lah sebulan, setahun. Jadi ni mengambil masa selama setahun. Kalau nak bayar, 2,700. Okey. Tax match dia 1. Kalau sini tax match score dia 1. Kalau operation management dia 2. Kalau Journal Information Security 1, health policy tadi 3. Jadi dia bacalah. Kita punya tajuk dengan keyword tadi paling kena dengan health policy lah. Tapi kita ada option sama ada nak hantar health policy ke, Journal of Information Security Application ke, Journal Operation Management ke, Research Social and Administrative Pharmacy. Mana yang you nak? You nak impact factor, nak Q1 ke, nak accepted rate ke, you nak cepat ke, tu sendiri kena buat keputusan. Okay. Kalau berminat dengan hantar, katalah kita nak buat keputusan, kita nak hantar kat Research in Social and Administrative Pharmacy, klik jurnal website kat sini. Kalau kata kita hantar jurnal ni lah sebab accepted rate tinggi, klik kat jurnal website ni. Inilah website dia, klik submit your papers. Kemudian kenalah register, dapatkan username dengan password. Okey, kemudian kita start new submission. Bila start new submission, kita kena pilihlah paper kita ni, research article ke review article. So kalau kata ada data, dia adalah research article. Kalau tak ada data, adalah review article. Kemudian masukkanlah abstract dan lain-lain. Okey.
kalau tak lengkap, so dia akan keluar error macam inilah. Kita kena make sure setiap kotak, setiap bahagian yang berikan kena isi. Kalau tidak, dia tak dapat pergi next section. Okey, ni kalau nak hantar kat jurnal tadi, boleh juga download dia punya author guidelines. Okey, selesai. Itu nombor 1. Dekat Elsevier Finder ataupun SignDirect Finder. Okey, nombor 2, Springer. Springer kita panggil Journal Suggester. Journal Suggester. Journal Suggester pun sama, dia pun sifat dia sama, straightforward je lah So ni dia punya link, journalsuggester.springer.com. Okey, masukkan kita punya tajuk, manuscript title, masukkanlah kita punya abstract, pilihlah subject area. Saya dah buat contoh dummy dia macam ni. Masuk title, masuk abstract dan subject area, klik suggest journal. So dia akan suggest beberapa. Jadi saya screenshot lah. Okey, dari segi data dia sikit. Dia tak macam SignDirect ataupun Elsevier. Dia bagi 3 je. Dia bagi impact factor, dia bagi first decision, dia bagi accepted. Dia bagi 3 maklumat je. Berbanding dekat Elsevier tadi, berapa banyak maklumat dia bagi? Banyak kan? Berbanding kat sini berapa tadi? 1, text max, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Campur atas dia OA dengan S 10. 10 maklumat dia bagi. Kalau dengan Springer Suggester ni, dia bagi 3 je. Dia bagi 3 je maklumat. Jangan compare lah. Publisher ada strategi masing-masing. Ini ada 3 dia. Okey, kat sini kalau berdasarkan kita punya tadi, tajuk, abstract dan keyword, so menemukan impact factor. Maksudnya impact factor apa? Web of Science. Kalau site score itu Scopus. Kalau impact factor itu Web of Science. Okey. Jadi kalau hantar ni 23 hari dapat. Oh cepat ni. Hantar hari ni 23 hari dia bagi respon. Tapi respon jangan risaulah. Sama ada masuk dekat review ataupun kena reject. Okey. Accepted rate tinggi ni. Daripada 100 orang hantar cuma 3 je lepas. Okey. Jadi saya nak check sama ada jurnal ni Scopus atau tak. Check kat sebelah. Dia Scopus juga. Dia tak ada. Kita tak tahu jenis Scopus sebab dia letak impact factor je. Kalau impact factor tu Web of Science. Tapi kalau nak check sama dia Scopus atau tak, checklah kat sebelah. Kat sini cakap index ada Scopus. Jadi jurnal ni juga adalah Scopus. Nak bayar berapa? Ada maklumat kat bawah tu. Okey, publication dia kena bayar kat sini adalah $3,260 USD. Mampu ke nak bayar? Kalau saya tak mampu ni. Jadi kalau tanya saya, kalau kata kat sini 2 kali bayar atau 3 kali 3 kali, kita 3 kali 4, 2 kali bayar artikel dapat kereta dah. Dapat kereta Azia dah. Jadi tak payahlah bayar. Mahal sangat nak bayar. Kita hantar boleh pilih yang subscribe je lah, yang free saja. Kenapa nak open access kan? Kalau kita boleh free kan. Kita hantar secara percuma, itu dengan kaedah subscribe, tak perlulah open access. Okey, pilihan yang kedua dia menemukan ASEAN Business and Management. Ini lagi cepat, 20 hari je respon dia. 20 hari dia hantar. Okey, yang ni impact factor pun ada, accepted rate dia 3%. So kita check, dia pun Scopus juga. Jadi jurnal ASEAN Business Management ni Web of Science pun ya, Scopus pun ya, 20 hari dapat first respon, jurnal accepted rate dia 3. Okey, ni kalau nak bayar 2750, still mahal juga. Pilihan yang ketiga dapat Journal of Global Entrepreneurship. Alamak, impact factor tak ada. Betul ke tak ada Web of Science ni? Itu nombor 1 kita dah risau dah. Nombor 2, 52 hari. Dalam masa 2 bulan dia akan respon. Tapi accepted rate dia tinggi, 46. Daripada 100, separuh boleh lepas ni. Okay, jadi kita jangan tengok dulu. Kita tengok sekarang kita risau, tak ada indeks ni. So kita check kat sebelah. Scopus tak ada. Dia ada nombor 4. Kategori Web of Science nombor 4. Nampak ni? Emerging Source Citation Index. Tadi jurnal ni berindeks Web of Science, tapi Emerging Source Citation Index dia tak ada impact factor. Dia belum ada impact factor lagi. Jadi jangan risau, jurnal ni berindeks Web of Science, cuma tak ada impact factor sahaja. Kalau nak hantar jurnal ni, tinggi chances dia sebab 46%. Kalau nak bayar untuk open access, harga dia 2750. Tak ada duit, tak mengapa. Sebab kita akan pilih subscribe. Sebab subscribe percuma. Okay. Alright. Selesai yang kedua, iaitu daripada Springer. Yang ketiga, Willy. Yang ketiga adalah Willy. Yang Willy nama dia Willy Journal Finder. Sama juga konsep Journal Willy ni. Kita masukkan kita punya title, kita masukkan kita punya abstract. Okey, kat sini saya dah masuk dah. Title, abstract, kemudian klik find. Dia ada sikit tambah lah. Matching strength, strong. Kan? Alright, kita boleh masukkan berapa banyak abstract kita boleh letak kat sini? 3,000. Cari semua masuk 965 sahaja.
Okey, bila kat sini kita dapatlah result dia. Okey, result dia macam nilah. Saya ringkaskan dia macam ni. So dia sebenarnya banyak, cuma saya tak tunjuk lah. Macam tadi kan dia menemukan 50, takkan saya nak tunjuk 50 tu. Saya pilih-pilih lah untuk kita untuk interpretasi macam mana. So kita dapat jumpa 3 jurnal. Yang pertama Business Strategy and Environment, kedua Public Administration Review, yang ketiga Journal of Supply Chain Management. Kalau saya nak hantar jurnal yang nombor 1 ni, kita tengok maklumat. Yang pertama, oh bagus lah dia letak chief editor kat sini. So kita tahulah chief editor untuk Business Strategy and Environment adalah Richard Welford ni. Okey, kat sini impact factor 5.3 dan kita tahulah ni memang jurnal Web of Science. Ada bagi ranking. Kelebihan. Pula Willy ni dia ada bagi ranking pula kat sini. Ranking 42 dalam bidang management, 34 dalam business, nombor 16 bidang environment study. Open access optional, maksud jurnal pun pilihan. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun okey. Tapi jurnal ni sangat match. 3 bar ni. Berdasarkan title dan juga abstract kita sangat menemukan jurnal yang pertama ni Business Strategy and Environment. Okay, kedua dia menemukan Public Administrative Review, dia punya chief editor dia James L. Perry. Okay, sorry, editor of chief dia dibawakan Richard Fjord, editor. Yang depan ni chief, yang belakang tu editor. So ranking nombor 2, impact factor 4.5. Tapi siapa dalam bidang public admin, antara otai jugalah jurnal ni, ranking nombor 2 ni. Okay, options, maksudnya nak bayar pun boleh, tak nak bayar pun tak apa. Okay, Journal of Supply Chain Management nombor 3, impact factor tinggi ni. Walaupun dia tinggi tapi ranking nombor 9 dalam management. Kan? Kalau atas tadi business strategy ni ranking nombor 42 dalam management. Tapi supply chain ni ranking nombor 9 dalam management. Okay, sama antara jurnal ni pilihan nak bayar boleh, tak nak bayar. Cuma dia tak bagi maklumat berapa nak bayar kat sini. Okay, jadi kat sini nak pilih yang mana? Kalau tengok kat sini saya nak pilih yang jurnal supply chain management lah sebab impact factor dia tinggi, dan you pilih supply chain management. Kalau kata you nak pilih dan you memang bidang-bidang public admin, hantarlah kat public admin review sebab top ranking tu. Jadi ada 3 pilihan lah. So kalau nak hantar jurnal, kan nampak yang kalau ni biru ni, submit to this journal, submit to this journal. Okay, klik lah. Kalau saya minat nombor 3 ni, saya klik submit to this journal. Nanti pergilah submit an article. Kalau nak hantar dekat Public Administrative Review pun klik Submit an Article. Kalau nak hantar dekat Supply Chain Management pun kliklah Public an Article. Kalau kata nak hantar kat Journal of Supply Chain Management tu, pergilah register dulu, dapat username password. Kemudian hantarlah macam biasa. Okey, yang terakhir, manuscript matcher. Bukan yang terakhir, saya sediakan 4 saja. Sebab yang Taylor tu saya tak sempat buat sebab dia baru keluar dalam masa 3 minggu. Okey, baru lagi, panas lagi. Okey, manuscript matcher adalah Web of Science. Pasal kita dah buat dah pagi tadi Web of Science ni. Cuma pagi tadi kita explore dekat search journal. Kita tak try lagi mesh manuscript. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk mesh manuscript lah. Okey, untuk mesh manuscript kita dah buat tadi, dah register dah. Selesai dah pagi tadi kita dah register kan. Sekarang ni kita terus klik dekat mesh manuscript. Jom, mesh manuscript ni sama dia nak klik dekat sini ataupun boleh pergi terus direct link kat bawah ni. Okey. Sekarang ni kita klik dekat mesh manuscript. Okey, mesh manuscript ni special sikit. Sebab dia bukanlah sign direct, dia bukan Willy, dia bukan Springer, dia bukan Taylor. Dia baca semua jurnal yang berindeks Web of Science. Besar ni. Kalau yang 5 ni termasuk yang ni yang paling besar adalah manuscript matcher. Okey, jadi kita masukkan kita punya title dan kita punya abstract, lepas tu find journal. Contoh dia macam ni lah. Ini sikit arahan lah macam mana nak masuk. Tapi saya dah copy dah. Masuk title saya dan masuk ke abstract saya. Lepas tu klik find journal. Bila klik find journal, dia jumpalah jurnal yang saya nak tu. Tapi kita boleh filter kat sebelah kalau nak filter lagi. Sebab saya jumpa 27. Jadi kalau tanya saya 27 tu banyak lah. Saya nak kurangkan sikit dah 27. Kelebihan dekat Web of Science manuscript matcher ni boleh buat filter. Saya nak filter kat sini. Okay, bila saya filter, saya cuma nak Social Science Citation Index dan Art Humanities sahaja. Bila saya nak Social Science Citation Index dan Art Humanities saja, hanya menemukan 4 daripada 27. Asalnya 27. Tapi bila saya filter nak Social Citation Index dan Art Humanities Citation Index, sebab saya nak at least kena ada Q2 dan Q3, at least saya tick 2 ni. Okay, jadi 2 ni jumpalah 4. Jurnal mana yang saya jumpa 4 tu? Yang ni. Yang pertama saya jumpa yang jurnal pertama sekali yang atas tu adalah rasanya Sustainability. Sustainability yang pertama jumpa. Okey, dia adalah daripada MDPI daripada Switzerland. Okey. Yang tu, yang ni kategori Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. Dia ada 2 kategori jugalah. Walaupun saya search tadi nak Social Citation Index, tapi nak beritahu jurnal ni juga Science Citation Index. Okey, dia adalah open access. Jadi nak hantar jurnal ni kena bayar sikit lah.
Okey, kedua, yang ni match score paling tinggi 38. Maksudnya saya punya abstract dan keyword abstract dan saya punya abstract paling match dengan jurnal sustainability ni lah. Okey, yang kedua adalah jurnal daripada Sage Open, Sage. Okey, Sage Open kat sini Social Citation Index. Jadi kita punya kategori yang nombor 2. Okey, kemudian dia adalah open access. Yang ni pun kena bayar. Kalau dia punya harga, saya punya Sage Open saya ingat harga dia adalah 1,200 USD. Pilihan yang ketiga adalah daripada sekejap dia tak apa nak nampak ni. Okey, yang ketiga ni daripada Taylor and Francis ni. Jurnal ni saya rasa jurnal ni business apa nama jurnal? Saya tak nampak je, saya nak alih jap atas ni. Okey, saya tak nampak sebab ada saya punya apa screen punya ni. Okey, Total Quality Management and Business Excellence. Okey, beza yang ni dia bukan open access. Jadi yang pilihan yang ketiga ni dia adalah percuma. Yang ni daripada steady, daripada Taylor and Francis. Kita pun dah tahu Taylor and Francis tu steady. Okey, jadi yang ni adalah Social Science Citation Index. Okey, yang keempat Frontier Psychology. Ni daripada Frontier. Okey, yang ni Social Citation Index. Okey, jadi keempat-empat semua ada Social Citation Index. Jadi saya nak pilih yang mana? Saya nak pilih yang mana? Jadi saya pilih atas pandangan saya. Saya tak nak hantar, saya tak pilih sustainability sebab walau tahu sustainability ni Q dia tinggi, Q2. Tapi saya tak hantar sebab MDPI ni masih baru lagi. Masih baru lagi lah, dia memang baru lagi. Sage Open dengan sustainability saya lebih pada Sage Open sebab Sage Open dah lebih steady. Walaupun Q dia lagi rendah tapi Sage Open database dia lebih steady. Sebab kita pernah buka tadi top publisher. Sage Open adalah top publisher. MDPI belum masuk kategori top publisher. Okay. Routledge atau Taylor and Francis kita dah tahu ini adalah top publisher dan kita tahu yang ni free. Itu pilihan kenapa kalau saya nak hantar antara empat ni saya hantar jurnal ni. Total Quality Management and Business Excellence sebab dia free. Frontier saya tak berapa berkenan sangat sebab dia pun masih baru sama dengan FDPI. Kalau dari segi ranking saya pilih Total Quality Management nombor 1. Kemudian yang kedua saya akan pilih Sage Open, yang ketiga Sustainability, yang keempat Frontier. Okey, kenapa Sustainability dengan Frontier ni MDPI dan juga Frontier ni unstable lagi. Masih ada lagi yang kategori MDPI dan Frontier discontinue Scopus. Contohnya ataupun discontinue Web of Science masih ada lagi dia orang dua ni. Jadi dalam kategori ni bukan kata dia orang tak bagus, but dia orang masih lagi baru. So dia pun kena tahu yang senior. Taylor ni senior, Sage ni senior. Jadi kalau saya itu pilihan pertama saya tengok seniority, yang kedua saya tengok dari segi free. Bila free saya pilih nak hantar dekat Total Quality Management and Business Excellence. Jadi saya klik view profile page. Okey, bila saya klik saya dapatlah maklumat jurnal ni, visit site dia, visit website dia. So semua maklumat yang ada kat sini lah. Saya nak pergi dekat website dia. Inilah rupa dia, Total Quality Management and Business Excellence. Inilah nama, inilah color dia, inilah jurnal dia. Jadi kalau saya nak hantar dekat jurnal ni, maklumat-maklumat yang ada dalam website ni saya kena ambil tahulah. Okey. Jadi kita nak hantar kat jurnal ni boleh lah, macam biasalah. Kita ada submit an article, kliklah submit an article tu. So kita boleh submit. Okey. Alright. Yang saya tak sempat cover adalah satu lagi Taylor. So Taylor tu ada dia punya link dia. Cuma dekat sini saya tak kongsikan link tu lah. Nanti esok-esok bila kemarin ke akan datang ke, akan datang maksudnya kemarin pula. Akan datang nanti kalau dah ada slide yang baru nanti saya share. Yang buat sementara ni saya share slide ni dulu. Okey, bila dah ada slide yang baru nanti dah masukkan suggested journal daripada Taylor, nanti saya akan kongsikan tu. Semua sekali ada 5. Semua sekali ada 5. Okey, ada soalan? Okey, ada hal yang tak dapat elakkan. Okey, alright. Tak apa, nanti tengok video. Wid Mala kata dia kena undur diri dulu. Faham? Bolehkah kita hantar ke view journal? Apa tak boleh? Hantar. Okey, saya cuma nak tangkap soalan Saliza tu. Katakan saya ada satu artikel jurnal sahaja. Saya dah siap satu artikel jurnal. Boleh saya hantar serentak dekat jurnal-jurnal ni? Tak boleh. Yang tu boleh tanya saya, kalau you ada satu artikel jurnal, you nak hantar dekat 4 jurnal contohnya. Nak hantar jurnal A, hantar jurnal B, hantar jurnal C, hantar jurnal D. Secara concurrent atau serentak. Boleh atau tidak? Tak boleh. Bukan apa. Pengalaman telah membuktikan macam ni. Bila katakanlah Saliza dengan saya bidang yang sama. Dan saya memang active reviewer. Jadi, bila Saliza hantar jurnal A, Chief Editor jurnal A akan hantar kat saya jadi reviewer. You hantar dekat jurnal B,
Okey, Chief Editor Reviewer hantar kat saya jadi reviewer. Hantar dekat jurnal C, Chief Editor C hantar kat saya reviewer. Hantar dekat jurnal D, D hantar kat saya jadi reviewer. Untuk jadi reviewer, dia tidak ada bias. Dia boleh jadi reviewer mana-mana jurnal pun boleh. Jadi kalau saya dapat terima 4 tugasan, iaitu 4 artikel untuk review dan saya check, kenapa ke-4 artikel ni adalah sama? Kan dah kantoi. You tak pasal-pasal blacklist. Yang tu memang saya jaga sangat-sangat. Sebab saya memang minat R&D. So kalaulah jurnal tu blacklist saya, dalam bidang saya ni kecil, kan, kalau pilihan jurnal tak banyak, tiba-tiba kena blacklist kat mana saya nak hantar jurnal. Okey, dah lah kena blacklist. Dunia ni kecil, pusing-pusing balik dunia, tu je skop dia. Orang dia banyak tu je. Walaupun kita ni tak apalah hantar kat tempat lain, reviewer kenal kita dah. Dia dah kenal dah kita dah. Minah ni memang buat perangai dah. Dah tak biasa. Itu katanya tak profesional. Jadi kalau tanya saya, apa Saliza boleh buat adalah kita menghasilkan banyak artikel. Hasil lah 5 ke 6, 7 artikel. Okey, kalau dah ada 6 artikel, artikel 1 hantar kat A, artikel 2 hantar kat B, artikel 3 hantar kat C. Hantarlah banyak-banyak. Jadi kita memang dalam kursus kohort ni, saya tahu sangat benda tu sekarang kat Malaysia memang mengejar kuantiti. So kita akan ajar macam mana nak menghasilkan artikel yang banyak daripada satu artikel. Daripada satu tesis. Yang tu ada minggu-minggu yang terakhir lah. Minggu-minggu orang kata closing week. Minggu ke-11 dengan minggu ke-12 saya akan ajar macam mana untuk menerbitkan artikel jurnal berdasarkan tesis kita. Jadi bila kita pindah tesis daripada artikel, berapa banyak artikel yang kita boleh keluarkan. Kan? Professionalism tu lah. Tapi kalau nak buat, yelah, dia bukan implikasi pada saya, tapi implikasi pada diri sendiri. Jadi kalau tanya saya dalam line ni. Kalau you bukan dalam line ni, nak buat hal, sukatilah. Tapi kalau saya memang saya jaga bab ni. To feel professionalism, saya tak akan buat hantar dekat banyak tempat. Kalau dah reject tak apa. Dia kata reject dan saya bebas. Dia pun ada cakap, kalau dah reject, kita bebas untuk hantar di mana-mana. Itu tak ada masalah. Maksudnya kita dah kata reject, bebas. Kita boleh hantar kat mana-mana dah. Okay, ada lain soalan? Nanti saya akan bagilah Finder Journal ni dekat ada, cuma satu research tak masuk lah untuk Taylor and Francis tu. Macam tak best pula nak bagi slide benda tak siap. Tapi saya tunjuk dulu link dia lah. Nanti slide dia nanti saya akan buat. Nanti saya cuba masukkan Taylor and Francis, at least saya tunjukkan link dia. Nanti you all explore lah link tu. Jadi saya ni jenis macam tu lah. Kalau nak bagi benda yang tak siap, tak best nak bagi. Tapi memang saya ngaku lah yang ni saya tak boleh bagi siap. Sebab baru 3 minggu keluar. Yang jenis suggester ni, kalau saya share ni dekat Facebook 1 Jun. 1 Jun Taylor beritahu kat saya, okey Fazli kita dah ada ni. Lepas tu saya share kat Facebook kat 1 Jun juga. Jadi benda tu baru keluar 1 Jun. Kita ini berapa bulan? Tak sampai 3 minggu, tak sampai 2 minggu dah maksudnya. Tak sampai 2 minggu lagi. Baru berapa bulan. Ini dah masuk apa? 11, 12 bulan. Baru 12 hari. Baru 12 hari Taylor baru keluar. Okey, ada soalan lain-lain nak tanya? Silakan. Ada soalan nak tanya? Saya buka soalan. Banyak hari ni yang kita belajar sebenarnya, benda teknikal. Sebab tu saya kata semalam, kalau you masih ingat, saya kata okey tak apa, walaupun 35 database kita belajar semalam mencari tesis secara habis-habisan, besok kita akan belajar database artikel. Cuma saya kata advance sikit, banyak benda teknikal yang kita kena tahu dan kita kena explore dan kita kena buat. Alright, ada soalan tanya, Juliana tanya. Kalau paper kita pada proceeding and accepted, lepas tu hantar kepada jurnal, boleh? Okey, macam ni. Saya mudahkan soalan Juliana. Berpusing-pusing soalan Juliana tu. Dia macam ni lah kan. Simple je. Kita dah terbit artikel proceeding. Maksud dah terbit dah, proceeding tu dah terbit. Seboleh tak artikel yang dah terbit dalam proceeding tu saya nak hantar ke artikel jurnal? Jawapan saya boleh. Dengan syarat, isu teknikal yang pertama, orang akan check turning in. Kalau you hantar dekat proceeding, you ambil benda yang sama bulat-bulat nak hantar artikel jurnal, nombor 1 publisher akan check turning in. Kalau lebih daripada 30%, reject. Jadi jawapan teknikal
kita boleh hantar kepada jurnal walaupun kita dah terbit proceeding, tapi secara teknikal bila check turning in dia mesti kurang daripada 30%. Iaitu macam mana kita nak terbitkan artikel yang tak sama dah terbit dalam proceeding. Apa yang kita kena buat? Tambah baik, tambah konten. Kena tambah lagi ayat. Kena visualize kan, kena smart lah. Tambah literature, tambah konten, dari segi visual kena tambah. Sebab tu orang pergi proceeding ni simple je. Kalau kata tanya orang yang berpengalaman, lecturer pengalaman, kadang-kadang dia pergi conference 4 line je. Sebab dia tahu dia akan tulis lagi banyak, nanti jadikan daripada 4 line jadi 8 line untuk hantar artikel jurnal. Jadi tu basic sangat lah. Kalau lecturer hantar 5 line kat proceeding, so dia akan buat 10 line untuk hantar artikel jurnal. Bila check turning in nanti dia akan kurang daripada 30%. Itu yang saya nak nasihatkan Juliana. Jawapan saya boleh, tapi macam mana kita nak mengelakkan supaya tidak kantoi ataupun melebihi daripada 30% turning in. Jadi kalau tanya saya 30% tu banyak. Jadi kalau kita ambil, kita ubah sikit-sikit pun mesti banyak lagi kena. Sebab sah-sah artikel yang kita kat proceeding tu telah di-online kan. Jadi kita kena tambah. Kalau tanya saya, formula saya simple je. Apa saya buat kat student, jangan cerita pening-pening, cerita simple je. Fact dia, kita kena usaha untuk ngelakkan kena 30%. Kalau tulis hantar dekat proceeding 4 muka surat, sekarang tulis jadi 8 muka surat. Jadi itu 8 muka surat tu kita check lah, kita check turning in. Alamak, 40% lagi. Jadi kita tambah-tambah lagi, ubah-ubah. Check kali kedua, 25%. Okey lah, dah boleh hantar kat artikel jurnal. Okey. Okey, ramai dah nak minta undur diri. Saya faham, tak mengapa. Tak mengapa. Okey, ada soalan? Kita nak buka soalan ni. Jadi yang mungkin akan undur diri ni akan dengarlah soalan-soalan kita ni. Jadi mungkin boleh reflect dengan kejadian ini untuk diri sendiri. Tanya soalan tadi, boleh tak hantar ke banyak tempat? Boleh tak saya dah hantar kat proceeding masuk kat jurnal? Jadi itu soalan-soalan bagi saya soalan yang baik. Kan? Soalan yang kita tak tahu boleh ke tak boleh kan? Ada orang kata boleh. Bila tanya dengan saya kena bagi justifikasi lah. Justifikasi tu supaya you faham kenapa yang jadi boleh, kenapa jadi tak boleh. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kalau buat apa jadi, kalau tak buat apa jadi. Itu saya kena explain lah. Okay, ada soalan lain-lain? Kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu untuk sesi cohort 19 ni. Untuk minggu depan, kita akan masuk chapter 1. Okay, saya yang baru kenal, saya mohon maaf lah. Kadang-kadang bila saya bercakap, saya tekan suara. Tekan suara bunyi macam, tak tahulah, ada orang kata mungkin saya tekan suara macam menjerit. Itu bukan nak tunjuk yang baru saya suka-suka nak menjerit. Tidak. Kadang-kadang bila mungkin itu sifat manusia biasa kot, nak tegas. Dan bila kalau saya tegas, kalau semakin kuat saya tekan suara tu, maksud tu penting lah. Kan? Tu penting lah. Bila saya tekan suara tu maksudnya penting. Jadi benda tu tak boleh dibuat ibarat jangan main-main lah. Benda tu kena professionalism, kita kena buat yang tu. Jadi saya mohon maaf untuk sesi yang kedua hari ni, semalam dan hari ni, jika ada suara saya terkasar dan kita tadi pun ada masalah. Saya tak tahu kenapa ni, boleh pula intro, mula-mula kelas pagi dan masalah wifi, tadi nak start balik pada masalah wifi. Dah selesai dah dengan TM, harap-harap masalah ni 2 kali je lah masalah ni, ke depan tak ada masalah. Saya mohon maaf dari segi time management tu. Okey, apa saja slide saya perasan ada juga typo pada slide saya mohon maaf dengan typo pada slide tu. Yang saya harap dan doakan semoga semuanya dapat manfaat, ilmu semakin bertambah, semakin lebih faham, boleh apply, boleh digunakan untuk pencapaian dan juga kualiti sendiri, kualiti diri dari segi pemahaman, kualiti penulisan dalam tesis, kualiti dalam artikel. Semoga kita jadi lebih baik lah, pemahaman kita jadi baik dan semuanya jadi baik-baik belaka insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Nanti saya akan share kita punya video macam semalam. Okey, nanti slide ni saya akan share juga. Nanti semua akan dapat lah. Jadi gunakanlah ulang kaji pada minggu ni sebelum kita akan berhadapan pada minggu depan untuk topik bab 1, bab pengenalan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.